Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan yang menonton saya pada malam ini dalam live Iswardi Morni Official. Dan alhamdulillah, macam mana yang saya war-warkan, saya bersama dengan Ustaz Wan Ji sekali lagi dalam sesi Berani Semuka kita. Kenapa Berani Semuka ni? Sebab tajuk kita bawa malam ni agak unik dan menarik kerana menyentuh perihal kepelbagaian dalam agama. Dan benda ni dah bergaduh beribu tahun dah, kita kata beribu tahun, sehingga berlaku pertumbuhan darah, pergaduhan dan sebagainya. So kebetulan PhD Ustaz Wan Ji ni berkenaan dengan terorisme. Dan menariknya dalam perbincangan kami, dia melihat kepada bagaimana teks tu boleh membawa kepada terorisme dan bagaimana sepatutnya kita melihat teks tersebut. Itu soalan kepada obatnya. Salah satu obatnya lah, dia banyak lagi. Tetapi sebelum kita lanjut kepada perbincangan ini sebenarnya, saya nak bawa satu hadis daripada Bukhari, hadis Sahih Bukhari, hadis nombor 1582 yang agak famous, berkenaan dengan segelintir manusia yang melampau dalam beragama. Okey. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya ada 3 orang lelaki datang berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi bertanya tentang ibadah beliau. Setelah diterangkan ibadah Nabi ni, setelah diterangkan kepada mereka tentang ibadah Nabi, mereka melihat bahawa apa yang Nabi lakukan tu terlalu sedikit. Sikitnya ibadah Nabi ni. Kan mereka pun berkata, kita tidak dapat disamakan dengan Nabi. Semua dosa beliau yang telah lalu dan akan datang telah diampunkan Allah. Salah seorang daripada mereka berkata, untuk saya, lelaki itu kata, saya akan sentiasa solat sepanjang malam selama-lamanya. Orang kedua pun berkata, yang kedua pula berkata, saya akan berpuasa setiap hari, tak akan berbuka. Kemudian datang orang ketiga, dia kata, saya pula tidak akan pernah mendekati wanita, maksudnya dia tak akan kahwin. Saya tidak akan kahwin selama-lamanya. Setelah mendengar itu, Rasulullah pun datang kepada mereka dan bersabda, kamukah orang yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, kata Rasulullah, saya lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kamu semua, kata Rasulullah. Tetapi saya berpuasa dan saya berbuka, saya solat dan saya tidur, saya juga kahwin. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut, barang siapa yang tidak mengikut sunnahku tidak masuk ke dalam golonganku. Jadi sebenarnya hadis ni Ustaz Wan Ji, kita tengok bahawa pada zaman itu pun sudah ada mereka yang melampau dalam, maksudnya berlebihan di dalam beragama, dalam mereka melihat agama dan beragama, sehingga melakukan, ini zaman Rasulullah masih hidup ni, sehingga melakukan perkara-perkara seumpama ini, kita kata. Now, menarik untuk kita lihat sedangkan mereka ni orang yang baik, berniat baik, perbuatan mereka pun bukan perbuatan jahat, bukan melampau dalam buat benda yang jahat, tetapi dia buat benda yang elok. Dan Rasulullah kata, barang siapa yang tidak mengikut sunnahku tidak akan termasuk dalam golonganku. Now, kita bawa ke zaman 1400 tahun kemudian, kita melihat sepanjang sejarah Islam itu sendiri berlaku banyak kemelampauan. Kita tak sentuh mana-mana aliran. Semua aliran bagi saya ada sejarah-sejarahnya. Nah, mungkin Ustaz Wan Ji mulakan malam ini, topik kita malam ini tentang kemelampauan dalam aliran-aliran Islam. Itu yang pertama dulu sebelum kita tengok obatnya. Kemelampauan ini bagaimana dan apa yang kita boleh pelajari daripada perkara tersebut. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Iswadi dan teman-teman yang menonton. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada malam ni kita berbincang, bertemu untuk tajuk dia berani bersemuka, kemelampauan dalam aliran-aliran Islam dan apa cara nak mengatasinya lah, ubatnya kan. Okey, dia macam ni sebenarnya perkara yang pertamanya kita kena tengok adalah Islam adalah agama menolak melampau. Dia sebenarnya kalau kita bincang lebih dalam, dia ada istilah melampau, dia ada istilah radikal, dia ada istilah teroris. Dan sebenarnya ketiga-tiga tu memberi maksud yang berbeza sebenarnya. Satu, melampau. Yang kedua dia panggil radikal. Yang ketiga panggil teroris. Okey. Dia berbeza. Bila orang itu dia melampau, Islam ni melarang melampau pun dah tak boleh. Kalau melampau tak boleh, radikal lagi lah tak boleh. Teroris apatah lagi lah. So kalau tengok level tu yang paling rendah melampau Yang teruk, yang awal tu melampau. Maksudnya yang rendah sikit melampau. Kemudian radikal, lepas tu kemudian menjadi teroris. Dia kalau dalam istilah Arab ni melampau tu panggil gulu. Kalau dia up sikit dia jadi radikal, dia panggil unuf istilah Arab. Lepas tu kalau dia up sikit dia dah jadi teroris ni,
dua istilah, sama ada at-tatarruf ataupun satu lagi adalah irhab. Irham. Irhab. Ya, irhab. Ya. Jadi tatarruf, irhab. Apa makna irhab? Apa makna teroris? Teroris ni adalah sebarang tindakan yang berbentuk persenjataan, satu. Yang kedua, dia mesti ada unsur mengganggu ketenteraman awam. Persenjataan dan mengganggu ketenteraman awam. Sebab ada orang dia buat ketenteraman awam, mengganggu ketenteraman awam, tapi bukan persenjataan. Budak angkat tayar lah apa kan. Buduk pusing meram bising. Itu ganggu ketenteraman awam. Tetapi dia tidak persenjataan. Jadi tak boleh kata teroris. Yang kita sebut ni dia mesti mengganggu ketenteraman awam. Mengganggu di sini bukan ganggu bising tu. Dia menimbulkan ketakutan. Dia takhwif. Itu perkataan terror tu tadi. Teroris tu. Dia menimbulkan ketakutan awam dan dia mesti ada unsur persenjataan. Maksudnya ada unsur nak bunuh. Itulah maksud teroris. Tapi orang nak jadi teroris sebelum dia akan jadi radikal dulu. Kan? Dan dia tak akan jadi radikal kecuali dia ada melampau dulu. So melampau tu macam mana? Yang kita baca hadis tadi. Yang tadi ni kategori melampau. Melampau. Dia belum radikal tapi dia ada melampau. Kan? Dan yalah, kalau bahasa Inggeris pun dia ada macam teroris dengan terorism. Kan dua makna yang berbeza. Betul. Teroris tu orang tu, ism tu pemikiran dia, kan. Betul. Dia mungkin ada terorisme, belum tentu dia teroris. Betul. Dia kena ada pemikiran. Masalahnya adalah kita mungkin boleh mengatasi orang-orang teroris, tetapi kita belum tentu lagi boleh mengatasi orang-orang terorisme. Betul. Dia memang berlaku sebenarnya. Sebab tu ramai orang yang dah masuk ISA. Dulu ISA bagi orang yang terlibat teroris ni, orang-orang teroris ni dulu orang masuk ISA, kita ingat dia dah hilang ism dia. Sebenarnya dia tak, masih ada lagi. Sebab tu bila dia orang keluar, dia orang ni nampak macam okey, tapi bila kita bersembang, ada lagi pemikiran tu. Bermaksud dia mungkin tidak teroris, tetapi dia ada terorisme. Ism tu masih ada lagi sebenarnya. Ism, pemikiran kemelampauan tu masih ada lagi. Now, timbul persoalan, kenapa wujudnya kemelampauan tu in the first place? Macam hadis tadi pun zaman Nabi ni. Kemelampauan itu wujud dia macam ni, masalah besar. Kalau kita cek, kalau kita nak melampau ni dia banyak kategori. Yang ni melampau ni agak selapis lagi. Yang hadis dibaca tadi kan. Yang Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnah aku maka dia bukan di kalangan aku tu kan. Jadi hadis tu dia menggambarkan tentang permulaan bagi melampau, permulaan bagi gulu. Jadi gulu, begitu pun dah gulu. Kau nak semayang gila-gila, nak semayang sampai kau tak nak tidur, itu gulu kan. Lepas tu kau nak puasa sampai kau tak nak buka puasa, itu gulu. Itu pun Islam dah tak bagi. Okey, tapi bila kita nak bincang tentang gulu yang lagi up sedikit, yang boleh pergi pada radikal, dia pergi pada terorisme ni, adalah takfir. Mentakfirkan. Kafir, dia mengkafirkan orang yang berbeza dengan dia kan. Okey, kenapa takfir? Okey, kita kena baca dalam sejarah Islam. Permulaan bagi takfir ni adalah dalam wacana kenegaraan. Sebab tu kalau orang tanya, siapakah kelompok awal-awal dahulu yang mengkafirkan orang? Orang akan sebut dua lah lazimnya. Yang pertama adalah Syiah, yang kedua Khawarij. Khawarij tu apa dia punya main dia, utama dia kita nampak? Takfir. Dia mengkafirkan Sayyidina Ali, dia mengkafirkan Muawiyah, dia kafir orang yang tak serupa dengan dia. Walaupun tak serupa tu sebenarnya bukanlah suatu yang dia politik ya sebenarnya. Politik ya. Sebab aku tak setuju pandangan politik kau, kafir. Syiah pun sama juga. Syiah ni kan dia mengkafirkan sahabat. Betul. Dia kafirkan Muawiyah, dia kafirkan Abu Bakar, Ali dia tak kafirkan. Dua tiga orang lah. Abu Zar Al-Ghifari antara dia tak kafirkan, Salman Al-Farisi dia tidak kafirkan. Tapi lazimnya sahabat Nabi dikafirkan. Tapi bila kita cek kenapa? Semua bermula daripada tajuk siapakah yang mempertahankan Ali dan siapa yang berpihak dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Situ border permulaan dia. Padahal persoalan ataupun perbezaan itu pada politiknya. Politik. Dia sebenarnya politik. Sebab tu kalau kita fikir politik ni apa? Politik ni sebenarnya isu kepentingan. Kan? Dia bila sebut politik dia ada tajuk kekuasaan, nak berkuasa tu kan. Jadi bila berkuasa, kita boleh memberi arahan kepada orang. Itu pentingnya. Itu yang selalu orang bincang berkenaan dengan kuasa. Sekarang ni kita ni macam contoh, sebenarnya bila sebut takfir kerana politik, dia bukan dulu sahaja, hari ni hebat. Macam kita kat Malaysia pun kita berhadapan dengan parti politik yang suka kafirkan orang yang berbeza parti dengan dia. Itu belum berlaku. Dan benda ni bukan di sini je, dia berlaku kat negara Arab. Sama je sebenarnya. Pergi kat negara Arab boleh jumpa. Okey. Jadi bila kita sebut permulaan bagi radikal kontemporari ni yang agak ganas tu adalah takfir, iaitu wacana politik. Okey. Kalau kita pergi pada wacana-wacana intelektual, contoh macam perbezaan di antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah contoh, dia tak takfir.
Tak ada takafir. Kafir tak ada. Habis-habis fatwa bunuh. Habis fatwa bunuh. Tapi bukan fatwa bunuh tu kafir. Tak lah, bukan Tak kafir. juga. Oh, itu undang-undang je. Undang-undang macam kita lah, jatuh ke hukuman mati. Macam tu. Kepada- Sebab kau melanggar kepercayaan negara. Ya, Macam tu je kan. Yalah. Itu Tapi yang tak kafir. tak kafir. Betul, undang-undang je. Dia permulaan. Tetapi permulaan wacana akademik tidak mengkafir, tapi bila dah ada pengaruh politik start kafir. Faham tak? Dia bila ada kaitan Bila mula-mula akademik tak ada masalah. tak masalah. Dia debat macam kita baca kisah Wasil bin Atha berdebat dengan Imam Hasan Basri. Tak ada kafir. Dia debat tak berhenti kau belah. Dia cuma beza pendapat lah. Macam kita berada di universiti lah. Gerang-gerang gaduh kan. Lepas tu dah habis-habis pun masa muka tak bercakap, engkau geng lain aku geng lain. Betul je lah. Mazhab-mazhab macam tu lah kan. Tapi bila era contoh macam era Umawi tu ada satu khalifah yang bernama Al-Wathiq. Dia dah campur dengan isu-isu melibatkan pada kuasa politik dia. Makanya dari situlah dia telah mengupah ulama-ulama Mu'tazilah. Sebab dia Mu'tazilah kan, bila dia Mu'tazilah ada seorang ulama tu nama Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang mana Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai dia mazhab Syafi'i Imam Ahmad Al-Khuzai ni. Maksudnya, ya. Dia Dia Syafi'i. pun ulama lah pada masa tu. Dan dia masa tu belum timbul lagi Asy'ariyah. Tak ada lagi. Abu Hasan Asy'ari belum dilahirkan lagi masa tu era tu kan. Jadi bila dia hentam, dia kata tak betul ni pemerintah ni sebab Masa tu ada Al-Quran dia makhluk atau makhluk tidak? tak ada makhluk lah ni. Makhluk. Mehnah. Orang panggil tahun Mehnah. Jadi era Mehnah tu dia kritik tak betul ni sebenarnya pemerintah ni bila Mu'tazilah ni kritik 1 2 3 4. Rupa-rupa pengaruh yang ada pada Imam Ahmad bin Nasr itu menggugat kekuasaan Wasid, Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ni dia fikir, aku ni kalau biar Muhammad ni mengkritik lah apalah nanti habis, murid dia makin ramai, pengikut dia makin ramai, itu boleh membawa kepada ni cara dia fikir boleh membawa kepada pemberontakan dalam tafsiran. Padahal Imam Ahmad bin Nasr seorang tu ya bujah kan, tapi memanglah anak murid ramai ikut. Dia tak pernah kata jom kita serang kerajaan tu, tak ada. Dia hanya sebut ni wacana ilmu. Ni debat dia adalah pemikiran ini sebenarnya tak betul. Akidah ni salah. Mu'tazilah ni kritikan dia A, B, C, D macam tu lah. Gada universiti lah. Bahasa dia adalah kritik style universiti lah. Tapi bila dia tengok pengaruh makin ramai, sokongan makin ramai, Wasid ni jadi bimbang. Kata, geng-geng ni silat bulan kalau Wasid ni umum lawan, mati aku. Jadi masuk pilihan raya dia. Macam mana nak buat? Makanya dia telah mengarahkan pada ulama-ulama makan gaji. 70 orang ke silap? Ke lebih mungkin? Lebih. Dia kata kau orang buatlah fatwa macam mana pun, fatwa akan dia kafir. Itu timbul kafir. Jadi maksudnya kan di situ kan ada pengaruh politik. Betul. Dia pun bila fatwa kafir, atas alasan kafir tu tangkap. Dan tangkap dan dibunuh lah. Dan kalau kita cari dalil, kita jumpa je. Memanglah. Dia isu ni memang ada dalil, cuma isu dia adalah semua benda ni ada dalil. Isu yang kita kena bangkitkan ni macam mana faham dalil. Ya, macam mana faham dalil. Cuma memahami dalil melahirkan natijah. Bila kita nak faham dalil mesti ada dapatan kan. Betul. Dapatan tu dia mesti ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, jadi kaedah lah. Masa kita duk letak premis 1, premis 2, premis 3 tu, kadang-kadang ada campuran kita punya kepentingan. Dan kita kena ingat lah, ulama' yang makan gaji dengan ulama' tak makan gaji bagi pandangan berbeza kan. Kenapa beza Contoh. Macam kalau kita baca era kejatuhan Andalusia. Sebenarnya pada era itu ada berlaku perbalahan besar dekat Andalusia di antara dua mazhab. Mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Jadi Imam Asy-Syatibi itu sebenarnya bukan ulama kerajaan. Dia tu ulama yang melawan kerajaan sebenarnya. Yang mengkritik Imam Syatibi. Dia kata tak betul kerajaan ni. Sebab kita kena baca satu era dekat Andalusia, dia panggil era Muntashirin. Istilah dia era Muntashirin. Era Muntashirin ni kalau bahasa kita sekarang mudah nak faham je lah, kepimpinan ulama lah. Jadi ulama-ulama yang boleh menentukan dasar dan polisi kerajaan pada era tu. Jadi bila ulama-ulama ni dia mula memfatwakan ni tanah-tanah ni adalah milik kerajaan. Jadi rakyat miskin tak puas hati contoh. Dia bangkit. Dia kata korang ni buruh. Ini kan tak betul. Ya. Betul tak? Ini buruh ni macam pemberontak lah. Dia kata pemberontak. Jadi bila dia dah fatwakan macam tu, ulama-ulama kerajaan sebab mengenakan cukai yang tinggi sebagai contoh, rakyat tak puas hati. Kata korang lawan ni korang buruh tau. Padahal sebenarnya mempertikaikan cukai tak ada kena buruh. Tapi ialah zaman dulu kan kerajaan dia bukan demokrasi Ya. Okey. Jadi bila macam tu yang berlaku, Imam Syatibi ni fikir macam mana kita nak bagi faham. Sebenarnya korang kalau lawan benda tu tak bercanggah agama sebenarnya. Betul dah. Kan? Korang lawan ni kalau kau bantah tu betul. Sebab itulah Imam Syatibi dia kemukakan maqasid syariah.
Di antara Kembali orang kepada objektif asal. objektif asal. Kita akan faham, oh sebenarnya tak salah, yang jahat dia orang. Betul. Itu asalnya, itu dia bawa kitab Al-Muwafaqat. Tapi muwafaqat tu sendiri, sebab tu dia nama Al-Muwafaqat. Muwafaqat ni masa kita panggil muwafaqat. Muwafaqat, ya. Nak menyeragamkan, menyatukan balik. menyatukan. Betul kan? Yang berbeza kita satukan, tapi dia punya induk core idea yang dia bawa dalam kitab dia tu adalah maqasid syariah. Betul tak? Ya. Kenapa maqasid? Apa-apa ni boleh nak tahu betul tak, kita kembali kepada objektif. Apa kita nampak jalan cerita syariah tu? Arti kata kita kena lihat daripada mata yang besar, kacamata payung dia. Dan faham objektif tujuan dia. dulu. Tujuan Faham dia, tujuan. objektif dia. Macam contoh macam ni. Apa tujuan adanya lampu merah bila kita dekat lalu lintas, suruh berhenti. Apa tujuan adanya lampu hijau, suruh jalan. Suruh jalan. Okey, apa tujuan ada lampu kuning? Berhati-hati. Berhati-hati. Tapi berapa banyak orang hari ni, maksudnya kalau kita naik kereta, kita nampak kuning, kita kena pelan. Itu dia punya maqasid dia. Ya. Sekarang ni, pernah tak kita fikir orang tak langgar undang-undang tapi dah salah maqasid, iaitu dia nampak lampu kuning lagi laju. Lagi-laju. Betul tak? Okey, bila dia terlepas yang masih lagi kuning dengan laju dia, kita tanya soalan, salah ke segi undang-undang? Tak salah. Tak salah. Kan? Sebab dia bukan langgar lampu merah kan? Dia masih lagi lampu kuning. Tapi kalau tanya tujuan, salah dah. Salah dah. Jadi maksudnya apa yang pemerintah pada masa tu kenakan cukai yang tinggi sehingga menindas pada rakyat-rakyat miskin. Walaupun segi undang-undang syariah dia macam betul, tapi segi maqasid dah salah. Ya. Jadi itu Imam Syatibi kemukakan kitab Muwafaqat. Ya. Tetapi dalam pada masa yang sama dekat Andalusia pada masa itu pun ada polemik khilaf mazhab, bergaduh antara orang mazhab Hanafi dengan orang mazhab Maliki. Teruk tak teruk dia sehingga kan orang mazhab Maliki tidak boleh kahwin dengan orang mazhab Hanafi. Dia masa tu, zaman tu teruk. Boleh bayang ni, kita orang Syafi'i, kita orang mazhab Hanbali, Hanafi. Orang mazhab Maliki, tak boleh ni, kita tak boleh kahwin sebab kau lain mazhab. Bila kahwin tu nak tengok mazhab dulu. Tengok mazhab. Macam sekarang kalau nak kahwin dia tengok parti politik dulu. Jadi bila jadi macam tu, sehingga kan ada kes berlaku, ada macam gubernur begitulah dekat Andalusia pada masa tu, yang dia nak kahwin, yang dia berbeza mazhab dengan perempuan tu. Sudah. Kan, dia mazhab Hanafi, yang perempuan tu mazhab Maliki. Ni ulama ni. Gubernur. Gubernur. So, nak tak ingat nama ni cerita, ini buka balik buku lah. Jadi bila jadi macam tu, sudah. Sebab gubernur kot, orang besar ni kan. Last sekali ulama kerajaan ni, dia pun pergi buat keluar fatwa membolehkan, tetapi hujah dia pelik. Iaitu Quran membenarkan kita kahwin ahli kitab. Dia guna dalil tu. Kalau boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab, maka bolehlah kahwin dengan beza mazhab. Kan gila tu. Jauh sangat tu. Sebab tak payah pakai hujah Quran tu. Sebenarnya apa masalah Syafi'i Maliki dengan Hanafi. Faham tak? Itu yang polemik berlaku tau. Maksudnya macam mana kejumudan sehingga menjadikan aliran mazhab itu, rakyat ni kucak-kacir, pemerintah terus menekan rakyat. Rakyat tak boleh nak bersatu sebab dia bergaduh mazhab. Okey, yang tu perbezaan fiqh kita nampak. Fiqh. Jadi nanti bila dia bergaduh-bergaduh tu, tu Imam Syatibi dia kemukakan kitab Al-Muwafaqat. Sebab sebenarnya metodologi Hanafi dengan Maliki sebenarnya banyak kesamaan. Ya, betul. Kan, macam mana kalau dalam mazhab Maliki ni jadi konsep masalihul mursalah. Macam mana kita nak memahami satu hukum tu, masalah dia macam mana. Kan, dia masalahnya ada 3. Dia panggil masalihul mu'tabarah, masalihul mulghah, masalihul mursal. Permulaan bagi metodologi ni adalah Imam Maliki. Imam Malik pun mula. Okey, kita pergi pada mazhab Hanafi. Hanafi ni ada satu metodologi namanya isyaratun nas. Kita memahami sesuatu maklumat daripada nas itu syar'i isyarat. Isyarat. Jadi daripada isyarat tu, antara cara-cara untuk mengetahui isyarat tu adalah maslahah. Maksudnya banyaklah kesamaan. Banyak kesamaan. Maksudnya masalahan ni tuan-tuan sampai tak tahulah, kebaikan ataupun benda yang memberi kebaikan, manfaat. Ya. Jadi bila dia ada metodologi yang sama, sedangkan dua metodologi ni kalau kita ada kesamaan, cuba kita cari dua benda ni dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, tak jumpa. Syafi'i tak kemukakan, Hanbali tak kemukakan. Kalau kemukakan ulama kemudian. Ya. Maksudnya kalau kita pergi pada Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tu, kira power lah. Itu Imam Syatibi kemukakan dalam kitab dia Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah. Tu nampak. Maksudnya, siapa dia Imam Syatibi? Imam Syatibi bukan ulama kerajaan. Dia ulama yang berbeza dengan kerajaan. Dia berlawan, dia kritik ulama ulama kerajaan, dia kritik kerajaan. Cuma kitab dia disebabkan itu boleh memberi kesedaran kepada rakyat Andalusia, Spain pada masa tu. Dia besar lah, dia bukan Spanyol je. Maksudnya ketika Tunisia apa kawasan dia belakang tu kan.
era tu. Macam kita sebut tanah Melayu zaman dahulu bukan Malaysia aje. Indonesia pun masuk, Thailand pun masuk kan. Era tu kitab dia ditenggelamkan. Kerajaan haramkan kitab dia. Oh. Dan kitab dia dikeluarkan balik oleh Abduh. Abduh ni lewat dah. Lewat dia. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Abduh dia keluarkan kitab tu dan Syekh dia Muhammad Abduh moden ni lah. moden. Dia lepas daripada era Jamaluddin Al-Afghani. Ya. Selepas daripada era dia, Abduh ni guru kepada Rashid Ridha. Rashid Ridha. Kan? Ini dalam sekitar ni berapa 1900 awal akhir-akhir 1800. 1800 betul. Dia nak masuk awal-awal 1900 era tu lah. Jadi maksudnya kan baru tu. Betul. Dia bawa kitab tu, dia bagi kepada Tahir Ibn Ashur, ulama di Tunisia. And ada, kalau kita tahu dekat Tunisia ni ada satu universiti dia panggil Zaitunah. Dia mengajar situ lah. Tahir Ibn Ashur ni. Ibn Ashur tu ambil, dia baca kitab ni power, dia kembangkan sampai dia buat satu kitab. Nama kitab tu Maqasidus Syariah Islamiyah. Inilah Tahir Ibn Ashur. Yang kitab tafsir dia popular tu At-Tahrir wa Tanwir lah. Ya. Jadi nak cerita je macam mana ulama yang memberi kesedaran pada rakyat pada masa tu ditenggelamkan kitab dia, dan dia sendiri tu pun mati dalam keadaan terbuang. Dan sebenarnya ramai ulama hebat ni mati terbuang. Imam Bukhari pun mati terbuang. Imam Bukhari. Even Hambali pun. Orang buang-buang. Tapi sekarang ni orang pakai pandangan-pandangan dia. Imam Syatibi tu dia mati dibuang oleh kerajaan pada masa tu. Tapi kalau orang tanya pada hari ni sebut maqasid syariah, wajib sebut nama Syatibi. Ya, Syatibi. Syatibi sebab dia memberi pandangan jujur macam mana nak bagi umat ni bagus. Betul. Umat tu baik Dan maqasid syariah tu juga kaedah kita dapat melihat nas dalam konteks yang berbeza mengikut realiti. Ya, kalau kita tahu objektif, bila kita nak apply dalam kerangka itu dah jadi fleksibel. Betul. Dia kalau dalam istilah ilmu maqasid syariah ni dia panggil maqasid dan wasail. Bila sebut maqasid tujuan, tapi bila mekanisme untuk nak capai pada tujuan itu macam-macam. Betul. Jadi kalau era dulu dengan era sekarang tak sama. Betul. Sebab tu fleksibel. Itulah lebihnya maqasid syariah. Betul, ada setengah jawapan-jawapan fiqh dia yang mungkin difatwakan ribuan atau ratusan tahun dahulu, kita tak boleh ambil. Tak boleh apply zaman sekarang. Bulat-bulat. Mungkin boleh apply tapi bukan bulat-bulat. Macam contoh, nak pasal contoh dekat kalau kita baca Qanun Tanah Melaka. Qanun Tanah Melaka ini maksudnya sebelum era penjajahan tanah Melayu lah. Dalam Qanun Tanah Melaka tu dia tulis tanah ni sesiapa sahaja boleh teroka tanpa izin kerajaan. Qanun Tanah Melaka, siapa yang teroka tanah dia terus jadi milik walaupun tanpa izin kerajaan. Hari ni sebenarnya daripada mana dia ambil? Sebenarnya dia ambil fatwa mazhab Syafi'i. Memang Syafi'i ni memfatwakan sesiapa yang teroka tanah maka tanah tu jadi milik ni walaupun tanpa izin pihak kerajaan. Tanpa surat pun boleh dapat dah. Ya. Okey, tapi fatwa tu berbeza dengan fatwa Imam Abu Hanifah, Hanafi. Hanafi kata sesuatu tanah yang diteroka tidak boleh jadi hak milik kecuali dapat izin kerajaan terlebih dahulu. Okey. Kita pergi pada era Qanun Tanah Melaka, dia kata siapa teroka tanah terus jadi milik. Itu Syafi'i. Hari ni boleh tak guna pengamalan yang sama dekat Melaka pada hari ni? Tak boleh dah. Apa sebab? Sebab beza dia dalam maqasid lah. Maqasid. Apa beza dia? Cuba kita fikir, Imam Syafi'i duduk di Mesir, yang Mesir pada masa tu ni pembangunan ni tak ketara. Dia banyak padang pasir. Betul. Siapa buat teroka je lah. Kalau kerajaan tetapkan, siapa yang nak teroka kena dapat keizinan kerajaan, dapat geran terlebih dahulu. Tanah tu dah lah orang tak nak teroka terus mati. Dah lah. Sebab dalam hadis Nabi kata man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teroka tanah tu jadi milik dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Okey. Tapi cuba tanya, Imam Abu Hanifah duduk kat mana? Soalan tu. Dia duduk dekat Basrah, dia duduk dekat Kufah, dia duduk kat Baghdad. Ini kota-kota hebat. Negara kota-kota besar. Pada masa tu tanah ni memang dia ada rebutan. Dia mahal. Jadi komoditi. Dia kalau orang sekarang ni mungkin kita boleh kata pada masa tu New York zaman tu lah. Atau KL lah, KL. Paling common KL. Paling KL lah. Sebab waktu kota ilmu dan pembangunan perniagaan dia kuat. Bahkan Imam Abu Hanifah tu sendiri tu banker, ramai orang tak tahu. Dia banker. Dia ni seorang peniaga kain, bermula dengan meniaga kain. Dia jual kain, lepas tu cari duit, dia buat modal, dia jual beli emas. Dia simpan emas, lepas tu dia tawarkan kepada orang untuk simpan duit dekat dia.
Lepas tu dia berpakat dengan apa orang yang simpan untuk dia nak negakan duit. Lepas tu dia bagi keuntungan. Dalam fiqh Islam panggil mudharabah. Ada bank lah. Bank lah. Dan sekarang ni gunakan mudharabah. Mudharabah. Sebenarnya Imam Abu Hanifah wala mudah. Sebab tu bila kerajaan tawar dia untuk pegang jawatan dalam kerajaan, dia tolak. Dia kata, "Boleh apa, aku dah kaya." Berapa gaji kau nak bayar? Jadi tak heran kan. Imam Hanafi ni kira hebat lah. Imam Abu Hanifah ni kira dia punya apa kebijaksanaan, ilmu dia hebat. Okey, itu kata tu realiti lah. Nak cerita bila sebut maqasid ni kita kena faham ulama itu dia membuat sesuatu keputusan hukum, dia mengambil kira banyak faktor. Macam Imam Abu Hanifah, dia melihat faktor kita ni kota yang hebat sebenarnya. Jadi kalau kita teroka tanah tidak boleh diletakkan bebas macam tu. Memang kena syarat dapat keizinan pihak kerajaan dulu. Tidak habis termakan tanah orang. Betul. Dia ambil kira tu. Macam Imam Syafi'i, dia ambil kira situasi Mesir. Bayangkan, tak boleh kena dapat izin kerajaan juga. Weh, tanah tu terus mati sebenarnya. Tak ada orang nak usahakan. Tak ada orang usahakan lah. Mana boleh macam tu, pasal tanah ni kaedah dia kena hidupkan. Betul. Kan? Kita nak usaha satu, nak minta apply lagi, nak kena bayar lagi. Menyusahkan lagi proses tu kan. Jadi maksudnya ulama-ulama dulu ni macam Imam mazhab Syafi'i dengan Hanafi ni, dia orang bukan semata-mata mengeluarkan keputusan hukum, dia orang melihat banyak kiraan. Perkiraan ni implikasi dia apa, rakyat ni mudah ke tidak, kalau kita kata boleh tak nak buat permohonan bantuan apa, tu canggihnya ulama dulu. Dan itu yang membawa kepada kepelbagaian tafsiran agama, tafsiran itu dan juga memberi kesan. Memberi kesan. Memang memberi kesan. Masalah besar kita ni, kadang-kadang kita membaca fatwa ulama, dia kata boleh tu, kita tak tahu konteks dia kata boleh. Yes. Dia pendeknya boleh. Tapi sebenarnya nak boleh kata boleh tu banyak mana perkiraan dia tu. Perkiraan. Macam betul. Hanafi tu kata siapa yang teruk ke tanah kena dapat izin kerajaan terlebih dahulu. Kita baca yang tu je. Tapi kita tak faham konteks. Kenapa kenapa dia kata macam tu? Okey, hadis kan, kalau tengok pada hadis, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang teruk ke tanah milik dia. Dalam hadis tu Nabi tak kata kena izin kerajaan, tak ada. Tapi kenapa Hanafi dia pergi tambah kena dapat izin kerajaan? Kalau kita ni mulut celupa, Imam Abu Hanifah ni buat bid'ah ke? Contohlah kan. Sebenarnya tak, dia mengambil kira faktor-faktor. Jadi apa itu maqasid syariah? Maqasid ni untuk memastikan rakyat mendapat kebaikan. Kan kata Imam Syatibi, udi'ati syari'atu li masalihil ibad. Syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba. Okey, kata Imam Syatibi lah. Maksudnya Imam Hanafi dia fikir, ni kalau aku tidak syaratkan geran, dia bukan maslahah tapi mafsadah. Jadi keburukan pula. Maka dia letaklah syarat geran. Maksudnya ulama dulu ni hebat. Tapi benda ni kita tak nampak berlaku kebanyakan ulama-ulama dalam kerajaan. Dia tak nampak tu. Apa maslahah dia? Kenapa Faham tak? So mungkin dia rasa macam kenapa nak kena fikir semua tu? Mungkin lah kot. Ataupun dia nak puaskan hati kerajaan ke? Mungkin lah. Sebab macam yang kita cakap tadi lah, langkah lampu kuning itu adalah, bila nampak lampu kuning itu adalah kena berhati-hati untuk berhenti. Tapi disebabkan kalau langgar lampu kuning ni tak salah langgar, jadi kita laju kan. Jadi maksudnya orang hanya pergi kepada body syariah tapi orang tak pergi pada maqasid syariah. So macam seolah kita akan melihat syariah tu macam cawan je, tapi tanpa melihat kenapa kita nak pegang cawan. Padahal minum pakai tangan tak apa. Boleh minum daripada pipe pun tak apa. Allahyarham Tok Guna Aziz pernah sebut, dia kata bekah ni nak buah air. Penting tu air. Ikutlah bekah gapo pun. Tok Guna Aziz pernah sebut. Cantik tu. Dia kata kita nak minum air, yang patut nak balau bekah ni warna biru ke warna hijau ke, agak apa gak minum air Tok Guna Aziz Allahyarham Tok Guna pernah sebut lah. Jadi kalau kita nak lihat tadi tu, kemelampauan tu juga adalah bagaimana kadang-kadang peringkat tertinggi tu dia faham, perbezaan tu mereka faham, tetapi kadang-kadang dia bila dah sampai ke peringkat bawah ni, peringkat pengikut, peringkat pentaksub, itu yang jadi masalah. Okey, saya tertarik dengan kenyataan ustaz kan. Berbeza pendapat itu fitrah. Bergaduh itu adalah musibah. Now, apa yang membawa kepada sampai pergaduhan tu berlaku? Sedangkan kalau kita faham apa sepatutnya supaya tidak berlaku benda tu. Kita kena terimalah hakikat manusia ni ada kepentingan. Nombor satu, manusia ni ada kepentingan. Kenapa manusia ada kepentingan? Kerana manusia tidak semata-mata diberikan akal, bahkan manusia diberikan satu lagi hawa nafsu. Terimalah hakikat itu Tak kisahlah ustaz ke ulama ke ustaz ke apa, selagi mana dia manusia, maka dia adalah makhluk yang ada hawa nafsu dan dia ada akal. Kalau dia tak ada hawa nafsu, itu bukan manusia, itu tunggu kayu. Tunggu kayu tak ada nafsu kan. Jadi kaedah manusia ni dia ada hawa nafsu, dia ada akal. Akal ni kata Imam Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab, dia kata may yuhbisuhu hawahu.
hawa nafsu. Hawahu Hawahu. Dia kata al-aqil man yuhbisuhu hawahu. Orang yang mengawal hawa nafsu dia. Itulah berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengawal Hawa nafsu dia. Tetapi orang berakal juga adalah menggunakan akalnya untuk menjayakan kehendak hawa nafsu dia juga. Akal. Itu Imam Ghazali pernah sebut. Benda tu kan. Jadi bila kita sebut manusia ni dia ada akal, dia ada hawa nafsu. Jadi akal ni mungkin kita boleh umpamakan seperti pisau. Kalau dia berada pada tangan penjahat itu bahaya. Tapi kalau ada pada makcik di dapur tu bagus. Potong sayur bagus, rahmat kan. Tapi kalau pisau tu berada kepada perompak itu bahaya. Atau Pembunuh bahaya kan. Maka akal ni kalau dia berada pada orang yang baik, itu bagus. Tapi kalau ada pada orang yang tak baik, itu bahaya. Sekarang ni apa jaminan orang yang ada pendidikan Al-Azhar itu hawa nafsu dia baik? Tak ada. Belum tentu. Kita tak ada cap jarak dia kau memang baik. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh kata. Hatta anak duduk kat sini pun entah tak boleh kata anak baik. Betul. Mana ustaz ni biarlah depan aku mungkin okey tapi belakang Kita tak tahu. tak tahu kan. Perancangan Apa je buat kerja gila dia kan. Kadang dia sengih. Kan macam baik saya tanduk tu ustaz ni. Oh, tawaduk ni. Tawaduk masa dalam live lah. Sebalik live jadi benda lain tak tahu kan. Kita tak tahu. Betul. Banyak juga kes-kes macam tu kan. Kes-kes kan. Jadi dia isu dia adalah kita kena terima hakikat lah dia ada hawa nafsu tu. Alright. Sekarang ni pernah tak kita fikir orang-orang teroris sebagai contoh. Apa masalah pada orang teroris? Mereka bukan tak berakal. Dia orang ada akal. Bukan tak berfikir, bukan tak berpelajaran kan. Bahkan baca Quran hadis lagi. Lagi fasih dia gitu. Kan. Apa dia buat? Pergi bom orang. Ada Allah Taala sebut Quran. Quran pula. Masa dia sembelih orang tu takbir Allahu Akbar lagi kan. Betul. Macam mana? Problemnya apa kat situ? Yang tu yang perlu kita kena jawab. Kan? Iaitu apabila manusia itu dia tak tahu apa makna hidup yang nak disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Clear yang tu dulu. Sorry, sekali lagi. Apa makna hidup yang nak disampaikan oleh Al-Quran dan hadis? Hidup tu, maksudnya nak hidup tu. Apa maknanya? Dia orang tak faham. Tak faham. Okey, makna hidup ni dia boleh manipulat. Okey, mungkin kita definisikan dulu apa itu makna hidup. Makna hidup ni kita nak jadi baik untuk di masa akan datang. Macam contoh, kita duduk kat sini, kita buat live hari ni, apa yang kebaikan yang kita rasa kita akan capai dengan live kita pada hari ni. Itu mana hidup. Faham tak? Kita melihat pada masa akan datang kebaikan apa yang kita boleh wujudkan. Betul. Sebab ada satu buku tau. Makna hidup. Just, ada satu buku. Nama buku tu adalah Tuhan dalam otak manusia. Tuhan dalam otak manusia. Nama buku. Tapi bukan buku agama, dia buku psikologi. Tapi dia bubuh dalam tajuk tu memang style lah. Tuhan dalam otak manusia. Indonesia. Tebal. Saya baca lebih kurang 700 muka surat. Dan saya baca ni masalah menjaga. Hari tu baca kan. Dalam buku tu dia ada cerita tentang dua orang ahli psikologi Yahudi kena dalam tahanan Jerman. Masa tu perang dunia tu. Perang dunia tu kan. Masa Hitler kan. Dia dipenjarakan. Dia kata dua orang ahli psikologi dan seorang tu bunuh diri. Tak tahan. Padahal psikologi ni. Dia psikologis. Ahli psikologis. Dia psikologis, dia bunuh diri. Satu lagi tak bunuh diri. Jadi bila dia keluar, ada seorang pengkaji psikologi. Dia kata, dua-dua ni ahli psikologi Yahudi. Tapi kenapa satu bunuh diri, satu tak bunuh diri? Dia pergi interview kawan tu. Dia kata, aku ni pun sebenarnya memang nak bunuh diri juga. Tetapi aku hanya fikir satu benda. Aku berkeyakinan aku bakal dilepaskan juga. Dia ada keyakinan tu. So dia tengok dia lihat pada masa akan datang. Akan datang. Dia kata aku berkeyakinan aku pasti akan dikeluarkan. Memang ada peluang untuk aku dilepaskan dan bila aku dilepaskan ni aku ada hasrat aku nak buat A B C D. Yang tu itu dia. Jadi buku tu mendefinisikan itu yang dimaksudkan sebagai makna hidup. Maksudnya dia akan meletak goals atau objektif dia dalam hidup dia. Jadi kalau aku keluar aku nak buat apa? Jadi di situ tu dia kata itulah kuasa penahan diri aku daripada aku bunuh diri. Kata ni lah dalam kajian baca buku tu. Saya ada buku tu. Saya beli kat Indonesia saya pergi. Buku tu dalam bahasa Indonesia. Kan? Jadi kalau bila kita fikir balik sebenarnya problem pada orang teroris ni dia memahami makna hidup ini dah tersilap. Dia tak melihat akan ada future tu. Dia hanya fikir aku nak selamat kat syurga je. Betul tak? Yep, sebab betul. Tu kenapa kau teroris? Kenapa kau bunuh orang? Jihad ni dapat bidadari syurga bla bla, betul tak? Ya, betul. Dia fikir pada dia fikir tu yang akan datang. Jadi makna hidup dia tu betul ke tak? Tu isu dia. Yep. Sebenarnya bila kau hidup kat dunia, hanya lepas kau mati kau nak kahwin bidadari syurga.
Dengan sebab engkau nak dapat Masuk syurga, syurga, hidup senang. kan dalam yalah hadis tu sendiri pun ada problem. Ya. Orang yang yang mati syahid itu akan diberikan beberapa kelebihan. Antaranya diampunkan dosa pada titisan darah yang pertama, satu. Yang keduanya akan dikahwinkan 7 orang bidadari syurga. Lepas tu yang ketiganya dia akan pakaikan tajul wiqar. Tajul wiqar ni tengkolok ahli syurga, yang mana harga je lagi mahal bumi dengan isi-isinya. Itu adalah hadis. Where itu ada problem sanad sebenarnya Orang teroris ni tak mengaji. Dia baca wah ni kena mati syahid kan. Jadi maksudnya dia telah gagal memahami makna hidup yang Islam nak tu. Sebab tu bila kita buat kajian, macam saya buat kajian orang teroris, bila kita cek contoh orang yang terlibat dengan pengaboban Bali. Dia 3 orang terlibat. Imam Samudra, Amrozi, Mukhlas. Mukhlas Elias Ali Ghufran nama dia. Jadi apa masalah pada dia orang ni sampai kau boleh terlibat bom Bali? Kita nak tanya dia tak boleh, dah mati dah. Sebab dia tukang hukuman mati oleh kerajaan Indonesia. Betul. Tapi pembuat tu, murid-murid dia yang jadi tentera-tentera yang bergerak. Sebab dia orang ni perancang. Betul. Okey. Bila ada satu buku menginterview 13 orang yang terlibat. Interview masa dia orang dalam penjara. Rupa-rupanya dia orang ni bermula dengan masalah kehidupan. Dia orang miskin. Mak bapak bercerai. Dia ada masalah family. Bercerai satu. Ada pula satu lagi tu dia nak belajar tapi tak ada duit. Lepas tu dia feras. Makanya dia dah merapu, tiba-tiba terjumpa dengan Nordin Maktub. Nordin Maktub. Salah seorang kepala dia tu. Tapi budak Malaysia. Ya, Nordin Maktub Malaysia. Ya. Dia jumpa Nordin Maktub ni, terjumpa tu Nordin Maktub ni cakap gini, kau boleh tak? Sebab mamat ni dah tolong dia. Jadi dia dah feras hidup lah apa, dia pun dah merepek merapu macam tu. Lepas tu bila jumpa Nordin Maktub, antara kata jom kita jumpa ustaz kita. Dia pergi jumpa ustaz. Ustaz masa tu kalau kita tahu tokoh teroris Indonesia namanya Hambali. Jumpa Hambali. Hambali memang teroris. Okey. Jumpa, dia kata macam jumpa mana hidup. Dia dah feras hidup, tiba-tiba orang tu pergi cerita memberi kahwin bidadari syurga. Betul. Maksudnya dia telah gagal memahami makna hidup yang betul yang Islam ajar. Kita memang nak masuk syurga sebenarnya. Betul. Tapi bukanlah masuk syurga jalan ringkas dengan cara itu. Itu soalan dia. Sebab itu saya suka ada seorang ulama. Dulu kita rajin bawa Malaysia. Tapi sekarang kita tak bawa dah. Dr. Mujahid masa jadi Menteri Agama rajin nak bawa. Siapa? Syekh bin Bayah. Dia selalu kata, orang selalu bincang pasal al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah. Dia kata sepatutnya yang paling besar adalah al-hayatu fi sabilillah. Hidup di jalan Allah tu lagi besar. Al-hayatu fi sabilillah, betul. Dia kata itu lagi besar. Best gila statement dia. Betul. Dia kata sebab orang teroris ni, dia kata, kita ni nak masuk syurga, nak kahwin bidadari syurga, kita nak dapat tajul liqar. Kita mati cepat. Lepas tu macam mana nak mati? Tak kira, yang penting mati. Lepas tu datang pula yang tukang hasut yang tak bercerdik ni. Kau pergi bom orang ni, sebenarnya tu jalan masuk syurga. Dia pergi bom. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang teroris ni, dia baik sebenarnya. Betul. Tapi otak dia rosak. Betul. Saya dah jumpa banyak dah. Jumpa sembang dia. Baiknya kau je. Masya Allah Syekh. Astagfirullahaladzim. Lagi banyak pada kita kot. Ya. Lalu perempuan ni, kita yang jeling, dia tak jeling. Dia silap marah lagi kat kita. Kan? Saya jujur cakap, saya jumpa orang teroris ni kadang sembang. Adalah 2-3 orang. Sembang ke dia tu, datang awek itu tengok Usha. Dia marah, jangan ditengok itu. Jangan tengok. Bidadari syurga itu jauh lebih cantik dah. Sakan kau kan. Ni cerita real tau, real. Saya cerita ni pengalaman saya jumpa bila kita interview. Macam ni rupanya. Ni sebab ni benda ni kajian PhD saya. Lepas tu saya kena jumpalah. Siapa yang ni saya remind kali kedua, siapa yang tak tahu, Ustaz punya PhD adalah tentang terorisme sebenarnya. Jadi menarik perbincangan saya dan Ustaz sampai pukul berapa pagi kita bincang tu. Sebab saya melihat dalam konteks itu, konteks di mana sebenarnya kesilapan mereka yang itu dan juga kaedah mereka melihat teks. Macam mana tu Ustaz? Ya, sebab tu kita sebut bila dia orang dah ada makna hidup dalam pemahaman yang salah. Ni kita kena clear dulu dia faham makna hidup, tapi makna hidup tu fahamnya salah. Maka dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan base kepada yang salah tu. Jadi jawapannya salah lah. Salah lah. Dia macam sebab Nabi ada sebut ala inna fil jasadil mudghah illa saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqal. Nabi kata kamu kena ingat dalam jasad manusia segitu daging ni baik, maka yang lain pun baik. Yang ni buruk, yang lain pun buruk. Daging tu namanya hati. Dia bermula pada hati. Makna hidup ni kat hati ni. Apa yang kita hasratkan dalam kehidupan kita untuk dicapai di masa akan datang. Betul tak? Okey, bila datang guru yang dia pergi ajak, engkau nak
dapat syurga kau kena bunuh orang. Susah. Maksudnya guru tu telah mengajar mencapai makna hidup dengan cara yang salah. Sebab tu pentingnya memahami teks dengan cara yang betul. Tu timbul tu. Jadi memahami teks cara betul tu macam mana? Ni yang timbul pentingnya kepada metodologi. Okey. Itu timbul manhaj dipanggil dia manhaj ni kalau saya punya tesis saya mencadangkan manhaj kritik matan hadis. Kritik Matan hadis. matan hadis. Kritik matan hadis. Sebab lazimnya orang-orang teroris ni apabila dia orang mengabsahkan dia punya kepercayaan, dia orang terus baca hadis. Kalau Allah kalau Rasulullah, kalau Allah kalau Rasulullah. Ayat Quran kata waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa haitsu akhrajukum min haitsu waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa ukhrijukum min haitsu akhrajukum wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah Taala kata bunuhlah dalam Quran ni terjemahan. Bunuhlah mereka di mana saja mereka jumpa. Sudah. Bunuhlah mereka, bunuhlah orang kafir tu di mana saja kita jumpa. Betul. Kan dia kata, Al-Quran kata dah suruh bunuh orang kafir. Nampak kan? Dia kata bunuh ni. Bila problem literalis, literal tu sekarang tu dah nama pun literalis. Literally dalam bahasa agama panggil zahiri lah. Zahiri. Dia faham teks tu literal. Quran suruh bunuh kot. Kalau kita pergi argue ke dia, bukan faham macam tu. Gila kau. Quran. Itu akal kau, ini Quran. Dia pusing kot tu lah. Sebab saya pernah argue dengan orang yang terlibat dengan ISIS. Ni melalui internet lah, cerita lama. Kita duk dalam Facebook itu dekat Facebook lah. Dia pergi masa mula-mula sekali timbul fenomena ISIS. Mula-mula tu. Awal saya sebutlah nama, tak ada masalah pun. Orang tu dia ada orang yang terlibat dengan ISIS ni, budak Malaysia ni 3 orang. Yang popular lah, sebenarnya ramai tapi yang popular 3 orang. Yang pertama namanya Lutfi Arifin, bekas AJK Dewan Ulama Pak Kedah. Yang kedua namanya Dr. Mahmud. Dr. Mahmud ni dia bekas AJK Pemuda Pasal Selayang. Yang ketiga Juraimi Ramli, bekas AJK Juraimi Ramli. Juraimi Ramli ni dia adalah bekas AJK Pemuda Paslayang. Semua orang PAS? Semua orang PAS, pimpinan PAS. Ada jawatan lagi. Ada jawatan lagi? Yang cerita ni Juraimi ni. Ni Juraimi. Kita berhujah dengan dia lah. Dia macam ni. Dia masa tu saya telah dituduh sebagai liberal. Masa tu lah, era tu lah kan. Masa tu lah orang tuduh saya anak liberal. 2010, 2011. Lebih kurang lah. Macam tu lah. Dalam sekitar 2014, 2013 macam tu lah kurang lebih. Okey. Dia ni suka kacau kita dalam Facebook. Masa tu saya tak tahu dia teroris. Saya tak tahu Jadi kita kacau kita ni bergaduh politik asal gelang. Ustaz dalam PAS lagi tapi masih PAS lagi lah. Masa PAS lagi. Jadi masa kita duk bujah tu, tiba-tiba kita dengar timbul fenomena ISIS. Betul. Bila keluar cerita ISIS ni, kita dapat tahu Lutfi Arifin ni pergi ke Syria. Masa tu di Syria. Dia pergi Syria dan dia mati kat sana lah. Lutfi Arifin pergi. Kita baca berita je, baca masa tu keluar utusan ke depan. Ingat lagi. Keluar ada gambar dia. Lepas tu tak tahu Dr. Mahmud dia pergi. Kita pun Mahmud kita kenal ni sebab dia orang PAS. Dan kita ni ialah masa tu kita dah bergaduh tajuk PAS tak PAS dan dia ni pula kuat dia punya kewalaun dia tu. Yalah. Masa tu kita pun dah start kritik dah. Tiba-tiba Juraimi ni nak pergi. Yang sebelum tu saya kenal ni sebab bergaduh dalam Facebook. Macam mana dia tak tahu Juraimi tu pergi? Dia nak pergi. Dia cakap dekat Facebook, aku pergi ni soal jihad. Tak, dia tulis status. Dia kata ini soal jihad. Jadi kita ni bila baca status dia, kita komen kepala otak kau. Kita pun ayat macam sial juga masa tu kan. Kepala otak kau tahu ISIS bukan jihad lah. Dia gaduh gelang hujah. Sampai saya cakap, anak cakap masa tu, anak kata itu bukan jihad, itu jahat. Anak ayat tu, itu bukan jihad, itu jahat. Gila kau bunuh sama Islam. Betul. Anak hujah tu lah masa tu. Dia kata apa? Kau liberal memang macam tu. Alamak. Dia bawa kita liberal. Liberal dia simple lah. Kita susah lah nak hujah kalau dia pakai label. Supalah bila kita jumpa orang teroris, kenapa kau nak bunuh orang kafir? Dia kata Quran sebut dah kafir. Waqtuluhum haitsu saqitum wa ukhrijuhum min haitsu akhrajakum. Tak betul. Kau liberal memang macam tu. Kan penat nak hujah orang teroris, cara fikir dia macam tu. Saya cerita ni pengalaman. Kita memang argue kan. Tapi ayat tadi tu macam mana kita nak faham konteks tu? Macam tu, jelas tu. Sebab tu penting pada metodologi. Itu saya cakap awal tadi. Masalah besar orang teroris adalah mereka ni tidak ada disiplin ilmu. Bahkan tokoh-tokoh rujukan dia pun tak ada disiplin ilmu.
Walaupun macam contoh, ada tokoh dia nama Ustaz Abu Bakar Bashir contoh. Ya. Abu Bakar Bashir ni dia terlalu literal dalam memahami teks. Penguasaan usul fiqh dia terlalu dangkal. Tapi itulah dirujuk oleh orang teroris. Tapi dia belajar agama kan? Dia belajar agama lah. Dia belajar agama tapi penguasaan usul fiqh dia terlalu dangkal. Jadi bayangkan usul fiqh dia dangkal, dia baca Quran. Lepas tu dia bagi syarah kat anak murid dia. Dengan dangkal dia lah. Lepas tu tok guru dia tu dia memang imani sangat lah. Imaniat. Orang Indonesia kata imaniat. Terlalu percaya sangat. Percaya sangat. Kalau dalam istilah Malaysia ni dah jadi wala'on lah. Dah wala'on sangat. Yang kita ni, yang dia tak percaya, dia kata apa? Alah kau siapa? Itu guru, ulama ni. Guru anak murid berapa ramai, ada pesantren. Ada pesantren dekat Indonesia, Mukmin. Nama pesantren dia. Kan susah nak Kau beritahu. sekolah pun tak ada. Ni kau lah belajar Azhar lah. Macam tu dia kutuk kita kan. Kau anak murid pun tak ada. Macam tu. Jadi problem pada orang teroris ni adalah dia orang ni dangkal. Itu kita kena clear. Dangkal dalam memahami teks. Sebab itu bila saya interview ni 9 orang. 9 orang teroris. Memang confirm teroris. Dia sama ada yang dah hadapi hukuman, yang dah hadapi hukuman tu, yang apa saya pergi interview tu, saya ingat dia dah okey dah. Punya ada lagi. Dia ada lagi dia. Sebenarnya Ustaz Bakar Bashir ni sebenarnya fikirah je. Kau biar betul. Kita ingat je dah 8 tahun ASA, ingat dah berubah. Rupanya ada lagi. Ada lagi. Dia masih ada pemikiran. Ada lagi tu. Kadang ada part dia kritik tapi ada part tak yang ni sebenarnya dia maksud dia duk ulang maksud dia. Dia takwil kan? Dia takwilkan lagi kan. Memang wala'on ustaz. Macam kita jumpa wala'on kan dia takwil. Walaupun hadis mimpi kata Rasulullah hitam pun dia takwil. Dia takwil kan dia pesen dia kan. Dia takwil. Jadi maksudnya ada lagi fikrah tu. Ada pula satu lagi tu yang dah taubat dah. Memang dah keluar, kita jumpa kadang-kadang kita, kau ni lebih dah jadi liberal dah ni. Dah lebih liberal. Dia terlebih pula kan. Tapi sebenarnya kahwin dengan non-Muslim pun okey. Kau biar betul. Kau dulu kau nak bunuh orang kafir, hari ni kau nak kahwin dengan orang kafir pula. Biar betul mengkuk ni kan. Ada orang macam tu. Ni saya cerita ni pengalaman saya interview dia orang lah. Jadi bila kita tengok orang-orang teroris ni, bila nombor satu saya selalu cakap, dia orang ni orang baik, tetapi otak dia orang rosak. Pemahaman dia otak dia orang rosak. Sebab tu bila kita interview, dia literalis. Kedua literalis. Dia faham teks. Sebab dia orang tak belajar tak cerita usul fiqh. Maqasid pun tak sebut. Tak tahu benda maqasid, usul fiqh tak kan. Jadi saya rasa untuk mengatasi orang-orang macam ni adalah mesti dalam tradisi ilmu hadis juga. Sebab tu saya punya proposal saya yang saya cadangkan sehingga jadi tesis yang saya buat tu menggunakan manhaj kritik matan hadis. Saya guna ilmu hadis. Sebab orang literalis selalunya lazim ni dia dekat dengan hadis. Betul. Kan? Jadi pakai metodologi ilmu hadis untuk counter tafsiran tu. Jadi dia boleh, macam mana dia nak terima kalau memang dia literalis dan dia faham kot tu? Metodologi hadis kan literalis juga. Okey. Jadi kita kritik daripada segi matan dia, metod cara dia faham. Sebenarnya cara faham ni salah. Sebab hadis kata macam ni, sebab Quran kata macam ni. Macam tu. Dia jam lah. Faham. So contoh macam yang waktu dulu tadi tu, bunuhlah di mana kamu jumpa mereka. Kalau kita faham konteks dia dalam konteks peperangan pada waktu itu. Saya contoh. Contoh dia, bila Al-Quran kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kufar rahamat bainahum. Muhammad adalah pesuruh Allah. Muhammad orang yang bersama dengan Muhammad itu keras terhadap orang kafir. Orang teroris faham apa ayat tu? Yalah, kita tak boleh buat baik orang kafir. Betul. Dan kita nak dekat dengan jadi nabi pada nabi, kita kena keras pada orang kafir. Keras. Barulah kita jadi pengikut masuk ayat Quran tu. Sebab Quran kata Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa bainahum. Keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama orang Islam. Jadi dia tengok orang kafir ni, dia tak boleh, kita tak boleh senyum kat dia. Dan dalil ni guna kalau orang pas tak? Tak apa lepas tu. Nak cerita ni orang terus faham. Dia kata keras orang kafir. Kita ni, yang kita orang Islam ni, kita ada kawan orang kafir. Kawan kita di kalangan AAG, MG ni pun ada kawan bukan Islam kan. Kita buat baik dengan dia sembang. Kau ni ada masalah akidah. Tu masalah orang teroris. Okey, macam mana nak counter isu dia? Okey. Dalam manhaj kritik mata hadis ni dia ada kaedah iza ra'aital hadis yukhaliful uqul yubayyinul usul yunaqidul manqul fa'lam annahu mawdu'. Kaedah dia. Bila kamu tengok satu hadis itu dia bercanggah dengan akal. Bercanggah dengan nas-nas yang lebih kuat. Akal, nas-nas yang lain yang lebih kuat daripada satu dasar. Yang ketiga adalah usul agama, dasar-dasar agama. Perkara dasar agama kamu kena ketahui itu adalah palsu. Itu adalah palsu 3 ya sebenarnya tak banyak. Saya punya tesis pun saya buat 3 sebenarnya banyak. Tapi yang paling banyak saya masukkan dalam 3. Okey, 3 kategori. Jadi daripada yang banyak tu kita letak
Simpulan daripada semua itu dalam 3. Itu bercanggah dengan akal, bercanggah dengan usul, bercanggah dengan dasar agama. Apa ni? Nas. Akal, Nas ekor. mangkul, usul, mangkul, ukul, mangkul, usul. Jadi itulah maksudnya akal, mangkul ni nas-nas yang lain, usul ni dasar-dasar agama. 3 perkara. Alright. Kita pergi pada mangkul. Tak payah bahas yang panjang, tak nak bahas yang lain. Kita bahas pada mangkul je, nas-nas yang lain. Kalau contoh berkeras dengan orang kafir itu adalah tuntutan akidah. Sebab ayat kata macam tu kan. Abu Talib ni Muslim ke tak? Tak. Tak Islam. Tak Islam. Tapi Nabi baik tak dengan dia? Baik. Baik. Kan dah bercanggah. Faham? Satu. Yang kedua, dalam Quran Allah Taala kata kita kena buat baik kepada ibu bapa walaupun dia menyeru kepada kekufuran. Kan ayat Quran kan? Fala tuti'huma, jangan kamu taat macam mana? Wa in tujahidu, kalau mereka bersungguh-sungguh untuk menyeru kamu supaya kamu mensyirikkan Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taat kepada kedua-duanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi kamu kena buat baik kepada dia orang. Ya. Jadi maksudnya Tak taat pada kidahnya yang menyeru tu, tapi kena buat baik. Kan ayat Quran. Tak bercanggah dengan ayat tadi. Bercanggah kerah orang kafir. Macam mana Quran kata ke orang kafir? Ada satu ayat Quran pula kata kita ni kena buat baik pada ibu bapa walaupun dia kafir. Ayat Quran ni kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri buat baik dengan Abu Talib. Abu Talib tu kafir. Yang kata Abu Talib tu kafir tu Quran. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kan? Orang kata kamu Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Betul. Siapa yang Nabi sayang dalam ayat tu? Ya. Nabi Muhammad, Abu Talib lah. Dan ayat tu clear sebut kamu sayang, Nabi sayang. Maksudnya Nabi tak keras lah sebab Nabi sayang. Ya. Ahbabta, kamu sayang dia. Ya. Quran yang kata Nabi ni sayang Abu Talib, tapi kau tak boleh bagi hidayah. So dalam keadaan itu cara Macam mana? Maksudnya bila kau pergi faham berkeras dengan orang kafir tu tak akidah, salah tu. Kau faham salah. Ya. Lepas tu ayat Quran. Dia bukan masalah Quran, kau punya faham tu masalah. Ya. Quran tu tak ada masalah apa pun. Jadi macam mana penyelesaian dia? Jadi Obatnya? Obat dia. Maka di sinilah penting pada ilmu usul fiqh, usul tafsir. Dalam usul fiqh, usul tafsir ni dia kaedah. Al-ibrah bi umumil lafzi ma lam yakun lahu mu'arid. Fa illa fa khusus sabab. Sesuatu pengajaran ayat itu lihat pada umum lafaz, kecuali kalau ada percanggahan. Kalau ada percanggahan maka kembali kepada sebab yang khusus. Alright. Maksudnya asyidah kufar keras pada orang kafir. Orang kafir. Tapi ada bercanggah tak ada? Tak ada. Kes kita bawa ni. Bercanggah Nabi Muhammad dengan Abu Talib, bercanggah Quran suruh baik ibu bapa yang kafir, bercanggah dengan Abu Talib tadi lah kan. Jadi bercanggah kan. Bila bercanggah maka kena pergi pada sebab yang khusus. Tengoklah asbabun nuzul. Asbabun nuzul tu apa penurunan cerita yang sebab turun ayat. Ayat kepada Ayat yang tu keras kan. pada orang kafir tu. Cerita masa Nabi Muhammad SAW buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW kan ulur surat pada wakil kafir. Ya. Wakil kafir tu tengok ni siapa ni, Muhammad Rasulullah, siapa Bismillah, kami tak kenal. Bismillah ganti Bismikallahumma. Kan? Potong kat situ. Lepas tu pendek cerita tukarlah daripada Bismillahirrahmanirrahim pada Bismikallahumma. Jadi bila Nabi ulur pada orang kafir, okey kami setuju Bismikallahumma. Orang kafir kata tengok. Tengok Muhammad, dia dah setuju kita. Satu. Lepas tu kan Muhammad Rasulullah diganti pada Muhammad bin Abdullah. Ya. Kan? Muhammad Rasulullah, kafir kata padam-padam, ganti Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi pun padam, ganti pada Muhammad bin Abdullah. Orang kafir kata Muhammad bin Abdullah. Quran terus turun. Muhammadur Rasulullah. Pertegaskan balik. Kan? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, orang yang bersama dengan Muhammad keras terhadap orang kafir. Kafir tu kafir Quraisy. Yang cerita tu dalam perjanjian Hudaibiyah tu. tu. Tu maksud dia. Dia tak ada kaitan cerita kat Malaysia lah pun tak ada. Itu kaedah Quran tu kena faham. Ini orang panggil disiplin ilmu. Orang teroris tak belajar macam ni. Dan saya percaya orang PAS pun tak belajar. Betul. Saya percaya. Sebab saya tengok orang PAS ni bila saya ingat pasal dululah masa kita duk bergaduh-gaduh pasal pilihan raya sebelum ni kan. Ni kau nak backup orang kafir, dia baca Al-Quran tu lah. Kata kita nak argue susah sebab dia tak ada disiplin ilmu. Betul. Kan? Jadi bila tak ada disiplin ilmu, kita argue-argue lah sekali kan. Kau liberal, saya memang kena lah. Liberal, kau liberal. Padahal kau tak belajar. Kan? Kita yang belajar pula jadi jahat. Jadi macam tu kan. Jadi itu problem besar lah pada orang-orang teroris lah. Jadi pemikiran macam tu sebenarnya
kita tengok tadi kan kemelampauan, kemudian radikal, kemudian dia jadi teroris. Nah, kita balik kepada kemelampauan atau radikal tadi tu. Kita tengok juga perbezaan-perbezaan. Kita tengok sebelum ini perbezaan mazhab, memecahkan umat Islam sampai pergaduhan dan sebagainya. Baru-baru ini kita tengok juga perbezaan daripada segi pemahaman akidah. Kan manhaj akidah tu sendiri. Okey ustaz, akidah sepatutnya mengikut orang faham, orang awam macam saya ni lah. Sepatutnya kita tak ada berbeza dalam akidah ni. Tapi kenapa ada perbezaan yang ketara pula dalam akidah? Okey, kita kena clear dua benda lah. Benda ni Imam Syatibi pernah sebut. Sebab problem bergaduh ni pun berlaku dekat tempat dia kan masa tu. Dia kata bila kita faham akidah ni, dia kena tengok dua. Satu dia panggil daruri, yang kedua panggil nazari. Maulana Asri dah kemukakan sebenarnya, tapi problem Maulana Asri ni pula orang pergi tuduh dia Wahabi ke. Ya, Maulana Asri Kelantan. Kan. Tapi tak payah, kita tolak lah. Kalau orang tak nak pakai Maulana Asri, tak apa. Sebab Maulana Asri dia guna istilah usul dan furu' akidah. Orang tak nak pakai sebab Maulana Asri ni Wahabi. Okeylah kau punya tuduhan. Tapi kalau orang tanya saya, dia bukan Wahabi. Ya, betul. Dia ni orang yang mencintai ilmu. Betul. Daripada siapa pun kalau ilmu terdapat manfaat, dia akan manfaatkan. Saya dah kawan dengan dia, saya jumpa dengan dia, saya bang, Maulana Asri ni sebenarnya dia okey. Nanti bawa saya jumpa saya ustaz. Boleh. Kita boleh bawa. Tak ada masalah. Okay. Maulana Asri ni kan. Pergi Kelantan terjumpa dia kat rumah dia tu. Jadi bila kita tengok Maulana Asri ni orang yang mencintai ilmu. Cumanya mungkin zaman muda dia mungkin dia terlalu keras sikit dalam mengkritik Syiah. Kita tahulah Syiah ni memang tak suka. Syiah ni musuh besar dia Wahabi sebenarnya. Betul. Jadi bila ada orang kritik dia gila-gila, dia pun Wahabi lah ni. Dia lekatlah Wahabi kat Maulana Asri tu. Tak ada pasal-pasal kan. Bedal je lah macam mana itulah realiti rakyat Malaysia dah berlaku kan. Dia orang bukan bincang ilmu dengan fakta, bukan fakta dan kitab, tapi bergaduh dengan sentimen dulu. Kitab hanya nak menguatkan sentimen dia. Itu berlaku kat Malaysia. Dia bukan wacana ilmu start dengan kosong dulu. Baru kita ni ada fakta 1, fakta 2, fakta 3. Orang Malaysia bukan macam tu. Dia letak pergi dulu, aku pergi dengan sentimen aku. Lepas tu kalau ada kitab yang menyokong aku, ni. Betul. Macam ni lah. Kalau ada yang lain, kita takwil kan. Tu perangai orang kita lah. Okey. Jadi kita pergi Imam Syatibi lah. Orang muktabar, right? Ulama muktabar. Dia kata daruri nazari. Daruri ni kalau orang belajar Azhar lah. Kalau Azhar, ulama Azhar selalu guna istilah daruri. Ma'ulima minad-din bid-darurah. Ma'ulima minad-din bid-darurah, istilah dia. Perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Contoh, orang tak akan khilaf tentang kewajipan solat. Betul. Tak ada khilaf kewajipan puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba ada seorang dia kata sebenarnya tak wajib kafir tu. Sebab benda tu diketahui dalam agama secara pasti. Daruri, memang pasti dah. Pasti, dia tak akan berlaku khilaf. Puasa tu memang wajib. Wajib bulan Ramadan. Kalau ada saya kata tak, sebelum puasa Ramadan tak wajib. Kafir ni. Sembahyang Jumaat tak wajib. Kafir lah tu. Dia panggil ma'ulima minad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui dalam agama secara pasti dia panggil. Dan benda tu dia bukan semata-mata berlaku pada fiqh, berlaku pada syariat, pada akidah. Ada tak orang khilaf tentang Allah Maha Esa? Ya, Allah itu satu, Maha Esa. Kalau ada kata Tuhan tu 2 3, kafir lah. Kan? Bukan Islam lah tu kan. Kalau Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, akidah kan? Akidah. Sekarang ada orang kata tak ada Nabi lain. Bukan Islam. Bukan Islam. Tu je sifir dia. Dia panggil perkara yang diketahui dalam agama secara pasti. Tapi ada tak ada perbezaan pendapat. Tak akan khilaf. Tak akan berlaku. Kalau khilaf itu bukan Islam itu. Betul. Kan? Ada pula satu lagi dia panggil nazari. Nazari ni mungkin saya nak terjemahkan sesuatu pemahaman teks based kepada analisis. Dia kena analisis lagi teks tu. Sebab tu saya selalu tulis kat dalam Facebook tu, contoh macam bila sahabat Nabi pergi jumpa Nabi sallam, dia pergi tanya Nabi, wa kaifa abauna, bagaimana bapa-bapa kami terdahulu wahai Nabi. Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar. Bapa aku, bapa kamu dalam neraka. Kita kalau literalis kita kata apa? Ayah Nabi masuk neraka? Abdullah tu masuk neraka. Abdullah masuk neraka, ayah Nabi. Nabi kan. Kita Nabi ni nabi kata. Tapi sebenarnya memang ada orang percaya lagu tu. Betul. Memang ada lah orang percaya lagu tu. Betul. Dia kata bapa Nabi neraka. Kita kata tak. Dia kata kau gila atas hadis Nabi. Tapi kalau ada satu jenis ulama ni, dia kata sekarang ni kata nazari tu. Bila sebut nazari, dia perlu pada metodologi. Manhaj untuk kita nak faham nas. Ini orang panggil usul asy-syariah tu. Imam Syatibi bangkitkan yang ni lah. Okey. Jadi bila nak faham teks, saya tengok baca kupasan daripada Yusuf Al-Qaradawi, kupasan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang ketiga kupasan daripada Dr. Atiyah Saqar, bekas mufti Mesir dulu, meninggal lah. 3 ulama ni dia kata ada ayat Quran. Quran tu kata
wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Rasul. Betul. Kami tidak akan mengazab satu kaum kecuali kami datang ke rasul. Soalan dia, masa Abu Talib, masa Abdullah ayah Nabi Salam ni meninggal, Nabi kat mana? Nabi belum dilahirkan lagi. Atau ada nabi lain tak mungkin datang? Tak ada. Tak ada kan? Ya. Zaman Nabi Muhammad dengan zaman Nabi Isa ni ratusan tahun. Ratusan tahun. Ratusan tahun. Jadi 600 tahun. apa hakikat ajaran Nabi Isa orang dah tak tahu. Betul. Kan? Jadi ayah Nabi ni meninggal sebelum Nabi dilahirkan. Betul. Jadi Quran kata kami tidak akan azab satu kaum kecuali kami datangkan rasul. Jadi maksudnya ayah Nabi tu syurgalah kalau habis ayat Quran tu kan. Ya. Yalah kalau tak neraka syurgalah, takkan nak masuk tempat lain, mana ada dua tu je kan. Kan. Jadi maksudnya syurgalah ayah Nabi Salam tu. Alright. Lepas tu hadis ni. Macam mana nak tahu? Hadis ni. Jadi orang macam Qaradawi, orang macam Sa'id macam apa ni, Dr. Atiyah Saqar, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia bahas, dia kata perkataan abi ni dalam penggunaan Nabi Salam bukan mesti merujuk kepada bapa betul. Sebab ada kes Nabi panggil bapa saudara dengan abi. Ya. Ada. Iaitu ketika Nabi SAW dekat dengan pembukaan Fathu Mekah, pembukaan Kota Mekah, pak saudara Nabi nama Al-Abbas bin Abdul Muttalib jumpa Nabi Salam. Dia kata aku nak pergi awal ke Mekah, berunding dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan kan masa tu dia tak Islam lagi kan. Islam lagi. Jadi Nabi kata jangan pergi, takut-takut kau pergi awal kau kena bunuh. Dia kata tak, Abu Sufyan ni dia akan selamatkan aku. Kan? Abu Sufyan lah ketua kerajaan Mekah pada masa tu. Sebab aku dengan dia lama berkawan. Kata Abu Sufyan lah, kata Al-Abbas lah. Pendek cerita Nabi kata okeylah, tak apalah, pergilah. Nabi bagi unta Nabi, kau pergi dengan unta aku, pergi. Tapi Nabi masa Abah pergi tu Nabi bimbang. Jadi apa pak saudara aku? Duduk bimbang. Last kali Nabi sebut satu perkataan. Nabi kata raddu alayya abi. Hantar balik kepada aku abi, bapa aku. Ya. Abi kat sini siapa dia? Yalah pakcik dia lah. Pakcik lah, pak saudara dia. Jadi bila Nabi kata fa inna abi wa abaka finnar, bapa aku, bapa kamu dalam neraka. Siapa abi kat sini? Ada pakcik dia yang masuk neraka. Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, pak saudara Nabi. Pak saudara. Abu Talib. Ya. Jadi kalau fa inna abi wa abaka finnar, bapa aku, bapa mungkin Abu Talib, mungkin apa ni? Abu Lahab. Di situlah timbul bila ayat itu tak jelas ataupun hadis itu tak jelas. Itu Nazari. Itu apa bagi Nazari? Itu saya terjemahkan. Nazari ni adalah pemahaman berasaskan pada analisis. Bila analisis dia ada metodologi. Metodologi 1, 2 tak sama. Betul. Metodologi literalis ayah Nabi Abdullah lah. Itu lah. literalis. Yang geng-geng yang tidak literalis ni pula melihat konteks gabungan ayat dan ayat lah apalah, dia pun kata tak, bukan ayah Nabi Abdullah tapi pas saudara Nabi. Metodologi kan tak sama. Betul lah metodologi antara imam-imam mazhab 4 pun tak sama. Ini orang panggil usul asyariah. Yang ni lah geng-geng ni tak faham. Ini kita tak, ini cara nak faham teks. Okey. Sekarang ni bila kita sebut ayah Nabi Muhammad syurga ke tidak, ini akidah ke fiqh? Fiqh, betul. Ini akidah sebenarnya. Betul, ya, ini debat akidah. Berakidah. Batu isu Al-Qaradawi dia pernah bahas berkenaan dengan isu Imam Mahdi ni datang ke tak? Imam Mahdi. Sebenarnya sebelum Qaradawi ada dah ulama membahas lain dia kata Imam Mahdi ni tak ada sebenarnya kedatangan. Hadis-hadis ahad banyak. Dia kata hadis kalau ada sanad dhaif. Kalau ada yang sahih, matan dia pula tidak soreh. Istilah dia sahih dan soreh. Ya. Kalau sanad dia panggil sahih. Kalau matan dia panggil soreh. Kan? Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ahli sosiologi hebat orang Islam. Betul. Kan? Asy'ariyah lagi. Ya. Asy'ariyah lagi. Kan? Dia pun kata tak ada sebenarnya kedatangan Imam Mahdi. Dia tolak. Hadis Imam Mahdi dia tolak. Dia kata tolak. Dia kata kalau ada perkataan Mahdi ni memungkinkan ia merujuk kepada sahabat Nabi. Benda lain. Sebab Nabi Muhammad pernah kata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin." Mahdi tu. Dia kata yang tu kot. Sahabat lah, bukannya Mahdi akan datang ni. Dia bukan macam Nabi Isa. Yang contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Imam Mahdi itu rupa parah macam Nabi, keturunan Nabi. Dia kata semua terbuka pada pentafsiran lagi. Dia kata cek sanad tak berapa nak kuat. Macam mana sanad tak kuat jadi perkara akidah. Lepas tu Qaradawi dalam YouTube. Dia dah ketakuan tak percaya. Qaradawi kita terang-terang dia kata dia tak percaya kepada cerita tentang berkenaan kedatangan Imam Mahdi. Qaradawi ni bukan ulama biasa, luar biasa kot alim dia. Betul. Isu dia sekarang kedatangan Imam Mahdi ni fiqh ke syariah? Apa ni, syariah ke akidah? Akidah. Maksudnya rupanya dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah dia ada bab akidah pun ada khilaf dia. Tapi yang mana? Bukan yang daruri tu, Nazari ni. Ini orang tak faham Nazari ni. Okey, kita pergi wacana tentang Asy'ariyah Salafiyah. Ya. Sebenarnya kalau kita tengok debat Ustaz Salman Ali bersama dengan Fio Faiz hari tu,
Sebenarnya dua tu sepakat Allah Ta'ala ni tak sebenarnya makhluk. Ya. Dia berperasan. Itu yang darurinya. Itu yang darurinya. Darurinya adalah Allah tu adalah Tuhan, Allah yang zat maha wujud, yang dia tak sebenarnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tapi metodologi beza. Sebab Quran kata macam ni, hadis kata ini, kata kita pakai dalam metodologi suluh tanjizi qadim, suluh ta'alluq lah apalah ta'alluq. Tu je. Tapi sebenarnya korang nak kata Allah tak serupa makhluk kan? Dah. Tu je. Itulah yang daruri. 5 jam bincang tu dua-dua kata Allah tak serupa dengan makhluk. Itu je. Cuma cara kau cerita tu kan. Cara mungkin seorang tu tengok daripada atas bumbung, seorang tu tengok daripada bawah kolong. Dia sebenarnya nak pergi kota baru, naik kapal terbang ke naik kereta je tu. Metodologi lah kita metodologi tu. Kalau kita buka, dah korang tak ada khilaf apa. Korang sepakat dengan perkara daruri. Yang korang khilaf ni nazari je. Cara nak faham. Cara nak faham. Cara nak pergi tu. Sebab dalam metodologi orang Asy'ariyah, dia panggil kalau istilah modern, orang Indonesia sebut modern ni, dia panggil teologi spekulatif istilah dia. Teologi spekulatif. Cantik bahasa ayat itu istilah. Kalau orang belajar falsafah dia akan jumpa lah istilah tu. Teologi spekulatif. Bila kita bincang ilmu akidah, akidah ni dia bawah kategori teologi spekulatif. Metodologi dia apa? Metodologi satu dia panggil salbiyah, satu lagi dia panggil isbatiyah. Orang salafi ni isbatiyah, isbat. Dia mengisbatkan. Dia mengisbatkan Allah Ta'ala ni ada. Ada. Lepas tu tangan. Isbat. Tapi Allah dah sebut tangan lah. Tangan lah. Macam tu lah. Cuma isbat tu dia ada dua pula lah. Satu isbat lafzi, satu lagi isbat makna. Isbat lafaz, isbat makna Okey, tak apa, saya detailkan nanti. Lepas tu metodologi orang Asy'ariyah ni adalah salbiyah. Yang sekarang ni kalau kita tengok bila diterjemah dalam bahasa falsafah, dia dipanggil sebagai teologi negatif. Maksudnya? Teologi negatif. Teologi negatif ni maksudnya kita menafikan sebarang unsur-unsur makhluk pada Tuhan. I see. Okey. Apa-apa pun bukan. Dia negatif. Bukan. Tolak. Tangan tak ada, ni tak ada, anggota tak ada. Tak ada. Kalau kau kata Tuhan macam ni, itu makhluk lagi tak? Bukan. Itu makhluk lagi. Bukan. Dia tolak sahabat tolak. Sebab tu bila timbul dalam wacana ilmu kalam, kita kena fahamlah Abu Hasan Asy'ari ni dia bukan terpengaruh dengan Aristotle. Aristotle ni kemudian pengaruh. Jadi metodologi yang digunakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah metodologi mazhab Nafi. Apa itu metodologi mazhab Nafi? Mazhab Nafi ni konsep apabila bertembung qat'i dengan zoni, dahulukan yang qat'i. Betul. Dan zoni itu boleh ditakwil. Itulah metodologi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. So dalam ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas itu dipanggil zoni. Zoni. So boleh takwil. Takwil lah. Dan dia tak larilah daripada konsep qat'i. Sebenarnya itu metodologi itu bukan falsafah. Bukan falsafah Yunan. Sebab Yunan ni dia masuk dalam tradisi orang Islam ni ketika Imam 2 tahun bukan selepas kematian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru pengaruh falsafah tu masuk. Dan masuk tu pun agak lewat dia macam ni. Orang yang menulis buku-buku falsafah Yunan diterjemah dalam bahasa Yunan kepada bahasa Arab ni, siapa dia? Sebab pengaruh falsafah dekat Islam ni bermula daripada terjemahan buku Yunan pada bahasa Arab, kan? Okey, siapa? Namanya Ishaq bin Hunain. Ishaq bin Hunain. Okey. Ishaq bin Hunain ni masa dia dilahirkan, Imam Syafi'i meninggal, dia baru umur 2 tahun. Imam Syafi'i meninggal. Umur dia baru 2 tahun. Baru lahir lah. Kira macam yalah. Maksudnya Imam Syafi'i tak tu, kita tak boleh nak kata Imam Syafi'i itu terpengaruh falsafah, tak boleh. Tak boleh. Kan? Okey, Imam Abu Hanifah lagi awal. Sebab Imam Abu Hanifah masa meninggal, Imam Syafi'i belum dilahirkan lagi. Kan? Jadi, Maliki ceritalah. Jadi kita cerita metodologi Abul Hasan Al-Asy'ari dia ambil daripada manhaj Abu Hanifah. Mana pengaruh falsafah dia? Tak ada pengaruh falsafah sebenarnya. Tak ada. Itu Islam punya tradisi lah. Terkemudian mungkin terpengaruh. Kemudian mungkin. Dia isu dia macam ni sebenarnya. Bila dia kemukakan metodologi, dia buat kaedah. Jadi kaedah-kaedah tu disimpulkan kepada 3. Daripada yang banyak-banyak tu base kepada kaedah pendalilan, datanglah dia punya kaedah. Dia nak cerita pun susah. Dia panggil istiqra' maknawi istilah dia. Istilah. Ni susah lah. Istilah ni memang kena panjang cerita sebenarnya. Dia nak ringkas mudah je. Sekarang ni wujud qidam baqa' khilaf mukhalafatul awal wal istilah tu kan. Itu tu dia bukan sifat, dia adalah usul ataupun kaedah-kaedah untuk nak menafikan unsur makhluk kepada Tuhan. Faham tak? Menafikan unsur kesamaan makhluk. Nampak. Faham tak? Wujud. Jadi apa makna wujud? Wujud ni maksudnya kewujudan Allah dengan makhluk tak sama. Itulah bagi tahu.
Qidam, Allah Ta'ala tu ada, tidak ada permulaan. Makhluk itu wujud, ada permulaan. Maksudnya dia nak mengatakan sebarang unsur-unsur kesamaan dengan Tuhan, bukan. Jadi itulah kaedah. Jadi kaedah ni mana orang boleh perpanjang. Kaedah ni kena pendek je. Kena ringkaskan. Makin pendek itulah makin bagus. Itulah kaedah. Sebab tu bila yalah, kaedah ni mesti pendek. Paling pendek lagi bagus. Maka sebab tu wujud, qidam, baqa', mukhal, lepas tu itulah nama kaedah. Kalau panjang itu bukan kaedah, itu artikel. Itu so dalam perbahasan tu boleh panjang. Bawa sebab dia kaedah kita belajar ni daripada dulu Imam Syafi'i dia bukan tulis panjang, dia tulis ringkasan. Lepas tu dia syarah tu jadi panjang. Betul. Jadi anak murid pun tulislah syarah. Sebab tu dalam pengajian ilmu Islam ni dia ada matan, dia ada syarah, dia ada hasyiah. Ada lagi panjang kan. Itulah inilah tradisi pengajian kan. Ini orang tak faham. Okey. Cuma bila dia dah buat, dia asal dia buat 3 lah. Dia panggil nafsiyah, sifat salbiah, sifat ma'ani. Daripada sifat nafsiyah tu datanglah konsep wujud. Daripada salbiah tu datang mukhalafatu qidam, baqa', mukhalafatu ta'al hawadis kan. Apa lagi? Lepas tu ada sifat ma'ani. Sama, basar, Tuhan yang sifat mendengar, sifat melihat, betul kan? Lepas tu datang pula Abul Mansur Al-Maturidi, dia tambah pula sifat maknawiyah. Itu datang sifat ta'alluq. Ya, ta'alluq. Kan? Apa qaunuhu ta'ala muridan, qaunuhu ta'ala sami'an. Iyalah tu. Asal dia kan. Alright. Dia datangkan semua tu. Bila datang, itu yang didebat kepada orang-orang Mu'tazilah. Bergaduh-gaduh. So asalnya memang perbincangan dengan Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni banyak akal. Dia guna akal tu. Satu lagi, orang gagal memahami makna akal dalam pemahaman Asy'ariyah dengan pemahaman Mu'tazilah. Dia lain sebenarnya cara faham. Bila Asy'ariyah sebut akal, dengan Mu'tazilah sebut akal, lain. Satu perkataan makna macam kita orang Indonesia dengan Malaysia lah. Yalah. Kita sebut satu perkataan, orang Malaysia faham kot lain, orang Kedah duk faham kot lain. Ada perkataan tu malah nak sebut kat sini. Saya sebutlah, dia lucah nanti orang potong video mampus lah aku kan. Ustaz ni mencarut ke apa kan. Tapi dari Indonesia dia makna lain. Itu okey kita pergi kat sana. Orang sana bercakap kita kau biar betul mencarut. Boleh cari gaduh kan. Macam contohlah bahasa Malaysia. Kopek. Kita ambil kita kopek. Tak, kopek ni dalam faham orang Kelantan apa? Lain. Lain. Betul tak? Sarawak pun ada perkataan yang tak boleh nak sebut lah. Kan? Contohlah. Kalimat kopek ni dah popular kat Malaysia. Ya, betul. Orang Malaysia kat KL, orang kat Kelantan dia kata tolong kopek buah ni. Orang Kelantan kata apa kau mencarut kat sini? Kan? Dia maksudnya pemahaman akal bila disebut oleh Asy'ariyah, pemahaman akal bila disebut Mu'tazilah tak sama. Masalah kita sebakul kan? Mana boleh? Salah banyak. Betul. Kan? Salah problem. Okey. Jadi bila kita tengok Asy'ariyah ni, sejarah dia memang Asy'ariyah Maturidiyah lah. Dia memang pure ikut manhaj metodologi pendalilan mazhab Nafi. Kan? Sebab tu ada konsep qat'i bertemu dengan zonni. Macam mana nak buat? Kan? Sekarang ni apa yang qat'i? Allah Taala itu tidak serupa dengan makhluk. Itu qat'i. Tak ada khilaf. Ini sepakat. Allah tak akan serupa makhluk. Kalau ada orang kata semua makhluk, itu bukan ahli sunnah. Itu itu mujassimah. Lainlah tu. Itu mujassimah lah tu. Mujassimah lah. Mujassimah. Sebab dah semua makhluk kan. Sekarang Tuhan tak semua makhluk. Tiba-tiba ada satu ayat Quran yang sebut yadullah fawqa aydihim. Betul, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tangan ni tangan apa? Ni yang jadi debat. Sekarang ni kan perkataan tangan ni dia dalam belajar ilmu balaghah tu jadi istilah perkataan yang mushtarak, perkataan yang mempunyai makna yang banyak. Macam perkataan Arab ain. Ainun maknanya mata. Betul. Tapi air, mata air pun panggil ain juga. Ain juga. SB, ain juga. SB, special branch. Orang panggil ain juga. Mata juga, mata-mata. Tapi perkataannya ain. Yang maksudnya ain tu kan berapa makna dia? Betul. 1, 2, 3 makna. Sekarang ni kita nak sebut contoh macam saya cakap ke Iswadi lah. Dekat rumah saya tu ada harimau datang. Iswadi mesti fikir hebatnya ustaz ni, harimau pun dia boleh. Sebenarnya rimau ni kalau kita faham secara sastra bukan rimau betul, orang yang berani. Betul tak? Betul. Ni kalau orang belajar ilmu balaghah dia panggil majaz, dia panggil isti'arah, dia panggil kiasan. Tashbih. Tashbih itu pula ada tashbih baligh, tashbih tak baligh. Ada macam-macam lah. Ini orang kena belajar lah. Dia panggil. Jadi Quran pun macam tu. Bila Allah Ta'ala kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah tangan-tangan mereka. Bukankah perkataan yadun itu kan banyak tafsiran? Betul. Tangan nak maksud tangan betul ke ataupun tangan dalam maksud kuasa Tuhan ke kuasa itu semua boleh berlaku. Boleh masuk kan pemaknaan tu. Jadi kalau itu pemaknaan dia, bukankah itu kan zonni? Betul. Dia panggil zanniyatud dilalah, pendalilan secara zonni. Terbuka pada tafsiran. Sekarang ni zonni qat'i. Qat'inya Tuhan tak semua makhluk. Ya. Tak ada satu makhluk menyerupai Tuhan. Tak ada, Tuhan tidak semua makhluk. Terbalik ayat tu. Lepas tu
tangan tu kan zonni. Betul lah. Ya. Jadi macam nak seragamkan? Itulah takwil. Takwil ni bukan ajaran falsafah Yunan, bukan. Imam Abu Hanifah. Dah lama dah kaedah tu. Ya. Tapi kenapa soalan perkara tu tidak dibangkitkan oleh Imam Abu Hanifah? Soalan tu tak timbul. Betul. Sama tu pun tak timbul soalan. Pada masa itu tidak ada timbul persoalan. Jadi tak timbul lah wacana tu. Dan bila mari zaman kemudian, era Abul Hasan Syari, timbul lah wacana tu. Sebab benda ni dibangkitkan. Kita kena faham lah, Islam berkembang. Era Abu Hanifah dengan selepas pada tu kan lagi hebat berkembang kan. Dan bila perkembangan bertembung pula dengan pelbagai manusia dan pelbagai budaya, maka timbul pelbagai persoalan. Maka adalah jawapan-jawapan baru kan. Ya, betul. Okey. Mari satu era, contoh macam ada seorang ulama tu, dia tulis kitab Ummul Barahin. Nama ulama tu As-Sanusi lah. Dan sebenarnya Sanusi tu nama ulama. Cuma dah jadi mufti besar tu cerita lain lah. As-Sanusi ni antara ulama besar juga di dalam Asy'ariyah. Ya. Dia ni berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang sudah terpengaruh dengan metodologi falsafah Yunan. Di situlah mula pertembungan dengan Yunan tu. Kemudian tu. Jadi bila bujah pakai kaedah Yunan, dia pun macam mana kita nak counter pentafsiran cara Yunan yang dibuat oleh Mu'tazilah. Dia pun tulislah kitab nama Ummul Barahin menggunakan metodologi Yunan. Menjawab kepada udah Yunan tu. Faham tak? Itu yang kata pengaruh tu bukan Abu Hasan Syari. Asal Asy'ariyah awal tu okey. Yang kita ni kemudian apabila dia macam ni menjawab mereka menggunakan hujah mereka. Macam ustaz tadilah menggunakan dalil untuk menjawab dalil. Menjawabkan hadis untuk jawab hadis. Dia macam sekarang ni kita panggil macam mana Dr. Zakir Naik dia nak menjawab Kristian menggunakan metodologi matematik. Menggunakan matematik. Contoh, matematik, metodologi sains. Macam tu ya. Kalau orang tanya sains tu adalah Islam ke? Sejak bila Nabi ajar ilmu sains? Mungkin 500 tahun akan datang, apa ni Zakir Naik ni? Akidah matematik. Matematik contohlah kan. Itu isu dia tak ada apa pun. Jadi sebab tu saya cakap kita nak wacana ni wacana tapi jangan fitnah. Betul. Kalau kita nak kata ya dia memang ada pengaruh daripada Yunan. Start mana? Kat mana? Betul ke Asy'ariyah tu metodologi Yunan ataupun kemudian? Sebab tu saya nampak sebenarnya mana-mana aliran sekalipun dia akan ada keculasan, kemelampauan, kadang-kadang dia tidak kecermatan di dalam melihat tuduhan-tuduhan. Whichever mana-mana aliran lah. Yang kadang-kadang saya pun tak setuju juga. Kan? Walaupun kita mungkin cenderung kepada satu aliran ni, tapi kerana dia buat benda tu kita tak setuju. Sebab itu bukan sebagaimana yang sepatutnya. Lepas tu kita pula celupa pergi tuduh. Padahal tak, dia bukan macam tu. Kita nak menjelaskan balik, dia pun dok kemal. Lepas tu tuduh kita macam-macam. Kita pun malah gaduh lah. Kan? Macam itulah. So akhirnya Ustaz, kita dah bawa ke akhirnya ni. Kalau kita panjang lagi, bawa berasak kepala dia orang ni kan. Akhirnya kita kata, saya nak bawa menilai. Ada satu ayat yang cantik lah, metod yang cantik. Kita ni sebenarnya du'at, bukan qadi. Sepatutnya Hasan Hudaybi sebut. Nahnu du'at walasnal qudat. Kita ni orang yang membawa orang lain kepada kebaikan dan bukannya orang yang menghukum. Sepatutnya sikap-sikap ilmuwan dan agamawan sebegitu. Kerana dengan pandangan macam tu kita akan lebih dekat untuk mencari persamaan daripada perbezaan. Macam mana Ustaz kawan? Dia seorang yang merasakan diri sebagai dai, dia berbeza dengan seseorang yang merasakan dia sebagai seorang tuan guru. Tuan guru kat anak murid, dia mengajar anak murid dia tidur je lempang kan. Dia pergi maki, kau apa pemalas sial kan. Tapi kalau kita ceramah dekat depan orang bukan Islam, dia tidur, kita tak boleh maki dia. Kita kena santuni dia kan, santuni dia. Mungkin dia penat. Penat lah apa, lepas tu pergi jumpa dia, ajak dia minum teh ke apa, sembang-sembang macam itulah. Sebab tu selalu cakap lah, sebenarnya dakwah ni, dia umpama kita nak mengorak awek. Kita mengorak awek ni, kita nak ke dia, kita pergi maki dia. Memang dia makin tak nak lah kat kita tu. Jadi cara nak bagi dia suka kat kita, gunalah perkataan yang betul, perkataan yang tepat. Bila dia tu cakap satu benda yang salah, kita cuba lagi duk sangka baik. Mungkin dia tersilap faham ke apa. Itulah da'i. Sabqul lisan kita panggil. Terlepas cakap kan. Tersilap ke. Salah faham ke. Salah faham ke. Jadi kita bila orang salah faham, pergi jelaskan. Bukan pergi kau ni kafir ke cakap macam ni. Tak boleh, itu bukan da'i. Tapi sekarang ni bila kita nak sebut Islam yang kita bercakap dekat ruang awam dengan dalam dewan kuliah, dia tak boleh sama. Tak sama. Dewan kuliah ni kita boleh cakap benda berat-berat dan kita boleh berbeza pendapat. Bahkan kalau dia salah faham kita nak hamun dia pun okey. Salah faham ni bodoh ke apa, tak baca buku ke apa kan. Kau tak belajar pun tak faham. Okey, sebab itu dewan kuliah. Betul. Tapi bila kau bawa wacana berat dalam awam punya ruang, kau kena banyak bertoleransi dalam menggunakan kata, sikap,
Kita tak salah cerita benda-benda berat kat luar ni, tetapi biar berakhlak, biar bersopan, biarlah diri kita sebagai dai, bukan sebagai tuan guru. Dan akhirnya kita kena bawa kepada satu pandangan yang saya rasa menarik daripada Hassan Al-Banna sebut. Berbeza bersetuju dalam perkara yang kita sepakati, dan juga kalau benda yang kita berbeza, yang kita maafkanlah. Bertegas pada perkara yang pada prinsip, dan kita saling meraihkan dalam perkara yang khilaf. Dalam kita. Dan kalau kita semua faham macam tu, senang. Mudah, dan kita tak perlu nak akhirnya kafir. Itu yang balik pada ekstremisme, kepada kemelampauan, kepada radikal, kepada terorisme. Sebab tu bila orang kata teroris, ekstrim, radikal ni pada orang Salafi je, sebenarnya tak tepat. Orang Asy'ariyah pun ada radikal. Dalam kes yang pergi Syria tu, nama Lutfi Arifin tu Asy'ariyah kuat tu. Lutfi Arifin tu Asy'ariyah kuat. Itu saya nak tanya tadi tu, Ustaz. Ada orang kata yang teroris tu semua baca buku-buku kitab Wahabi apa semua. Tak. Lutfi Arifin tu anti Wahabi. Anti Wahabi kuat Dia dalam ISA dulu selalu gaduh dengan geng Salafi dalam ISA. Dalam ISA pun gaduh lagi. Gaduh. Dalam ISA tu dia gaduh, kata tak ada. Maksud dia memang kuat Asy'ariyah dia. Tapi dia maksudnya, maknanya bukanlah Asy'ariyah ataupun Salafiyah. Bukan. Ahlul hadis ke bukan itu. Sebab aliran itu tidak mendidik kita menjadi teroris, tetapi macam Ustaz tadi saya quote, kerosakan. Cara berfikir dia salah. Cara berfikir salah dan kerosakan pemikiran. Ya. Itu sebenarnya. Okey Ustaz. Correct. Panjang. Kita wrap up apa yang Ustaz pesanan kepada ini. Saya kalau boleh lah kepada Menteri KDN ni lantik ni. Ni sebenarnya yang sepatutnya jadi kita punya penasihat, bukan punasihat penasihat kepada untuk kita counter terorisme ni. Tapi Ustaz, rumuskan apa yang kita bawa malam ni, insya-Allah. Saya rasa pesanan. Kita ni yang pertamanya kena ada satu sikap sedar diri. Penting sedar diri ni. Kita kalau nak mengorak orang perempuan cantik, sedar diri aku tak cantik. Jadi bila sedar diri tak cantik, kita pun nilai apa yang aku nak bagi perempuan yang cantik tu nak kat aku. Makanya janganlah kau pergi belagak satu pasal mungkin kau tak berjaya paut hati dia dengan muka kau yang tak cantik tu, kau boleh paut dengan akhlak kau yang baik, contoh. Sebab tu pentingnya sedar diri. Itu kalau nak cerita mengorat lah. Saya nak cerita ni kadang orang komen dekat Facebook ni ramai tak sedar diri. Dia rasa dia pandai sangat. Kau tak pandai sebenarnya. Bila kita nak argue dengan disiplin ilmu, kau tak pandai, kau merepek. Tulis pula satu perkataannya. Lepas tu, takkan kau tak ikut ni? Takkan kau ni Tok Guru ni. Dia bukan masalah Tok Guru tak guru. Tok Guru ni dia memungkinkan silap sebenarnya. Kan? Kau dok kata dia Tok Guru hebat, rupa-rupa kadang dia baca kitab Arab pun tak boleh. Ya dia. Berlambak lah. Bukan kata cakap Arab, bahasa Arab pun tak pandai. Tak boleh kan. Kadang dia sebut perkataan Arab pun salah. Ni celah mana kau anggap dia Tok Guru. Jadi bila kau rasa kau tak pandai, kau hanya menukilkan daripada ustaz cakap. Bila ada ustaz lain berhujah, tolonglah sedar diri kau tak pandai. Kan? Dan kau jangan duk anggap bila ustaz tu berhujah yang ada disiplin ilmu tu sebagai dia tak pandai kerana berbeza dengan ustaz kau je. Sebab kalau ustaz kau sparring dengan ustaz tu, boleh tentu lagi ustaz kau lepas. Betul. Kan? Jadi kena, yang pertama saya rasa biarlah kita ni sedar diri. Satu. Yang keduanya, boleh tak kita melihat kepelbagaian itulah satu keindahan. Bunga ni, ayat ustaz cakap tu kan, berbeza itu fitrah. Bergaduh itu adalah musibah. Dia macam ni, kita tengok ni contoh ni kain ni. Kenapa kain ni cantik? Sebab dia ada kepelbagai warna. Betul. Ada merah, ada putih, lepas tu merah pekat, merah muda sikit. Cantiklah kain ni. Tapi kalau semua putih, apa menarik kain ni? Betul tak? Apa menarik? Tak ada menarik, putih semua. Contoh satu warna kan. Tapi bila dia banyak warna, nampak menarik sikit. Betul kan? Betul. Kita buat ni hitam. Betul. Kenapa? Hitam tu ada cerah sikit. Kenapa? Menarik. Jadi cuba melihat perbezaan itu adalah satu benda yang menarik. Betul. Dua. Yang ketiga, sebenarnya perbezaan itu adalah melahirkan kebijaksanaan. Saya ambil contoh. Iswadi kepakaran dia mungkin berbeza dengan apa yang saya mampu. Betul tak? Betul. Bila kita duk sembang, betul. Iswadi sebut, yang ni aku belajar satu benda baru ni. Betul. Macam mana boleh dapat benda baru tu? Sebab berbezalah. Betul. Kalau satu semua tak dapat. Kan? Betul. Kalau mungkin saya ni orang bidang agama, Iswadi mungkin bidang undang-undang contoh. Iswadi cerita pasal undang-undang, ini saya belajar satu benda yang baru. Kan ada perbezaan antara agama dan undang-undang tu, kita boleh tumpang menumpang pelbagaian kan. Kita ni kadang-kadang kita rasa ada 8 PhD satu bidang, kita rasa kita dah pandai. Tiba-tiba kita bersembang dengan seorang budak kecil, dia cakap, betul lah budak ni cakap. Jujur je. Jangan ego cerita lain. Kita ni jujur. Ni ada benda aku boleh belajar pada dia. Betul. Bayangkan kepelbagaian aliran ini datang daripada tokoh-tokoh besar. Betul. Orang-orang alim. Ini banyak benda aku boleh belajar ni daripada dia orang. Belajarlah
mencarilah kebijaksanaan daripada kepelbagaian. Bahkan kalau kita baca sejarah, negara Madinah itu menerima Nabi sebab dia orang pelbagai. Betul. Mekah tu tak pelbagai, tak terima Nabi. Betul. Dari peringkat awal. Jadi sebab tu kita kata sebenarnya kita rugi apabila banyak ilmu dan banyak kepelbagaian ini kita buang hanya kerana dia berbeza daripada apa yang kita belajar atau kita faham. Dan itu kerugian kita sebenarnya. Dan satu lagi saya rasa ada satu sikap. Kita kalau bertemu dengan orang dan orang itu kita bergantung mungkin sebab isu aliran. Macam contoh saya ni mungkin orang Asy'ariyah, Iswadi contoh Salafah. Kita ada berdebat, kita ada perkataan tak cantik kita guna berdua. Betul. Contoh kalau Janganlah disebabkan yang kita bergaduh peribadi itu kita menghukum Salafi ni semua tak boleh guna. Betul. Maka kita berundang tekan orang Salafi. Itu dah zalim. Padahal Hal sebenarnya kita peribadi kita ya. Kita bergaduh sebab kita guna kata tak baik ya. Itu itu masalah peribadi. Janganlah peribadi itu menjadi hukum untuk semua. Itu zalim. Betul. Bersikap adil lah. Bersikap adil lah. Kita Dia case by case basis. Kan ni nampak ni Wahabi terus. Wahabi sesat terus. Janganlah. Nampak pula ni kuburi sesat terus semua. Jangan. Betul. Saya rasa bukan orang Asy'ariyah terhadap Salafi, orang Salafi terhadap Asy'ariyah pun kena ambil perhatian juga sebenarnya. Saya rasa sikap dia punya berbalah bukan kerana ilmu, berbalah kerana sikap. Ilmu memang boleh bincang soal perbezaan, tapi bila sampai berbalah mesti ada sikap ke situ. Ya, betul. Sebab itulah Rasulullah dalam satu hadis, aku tidak diturunkan melainkan untuk membetulkan akhlak manusia. Sebab saya fikir tinggi mana ilmu sekalipun kalau akhlak itu takkan sampai ilmu tu. Kita takkan nampak keindahan ilmu tu. Okey, alright. Terima kasih Ustaz. Khair, terima kasih Ustaz Wan Ji bersama dengan kita pada malam ini. Panjang tuan-tuan. Minta maaf kalau berasap dan kalau tak faham. Tapi kalau ini baru basic tuan-tuan, saya baru tanya basic ni. Kalau saya tanya detail macam perbualan kami tetap malam, kawan-kawan saya semua macam banyak malam goyak. Tak apa. Malam goyak tak apa. Dia kata ustaz sembang mengarut baca buku banyak. Itu contoh yang kita sebut tadi lah. Dia tak tahu kita belajar sampai ke Azhar. Aku belajar Sunan Sitah kot. 6 buah kitab hadis asas tu aku belajar kot. Sunan Sitah pun dia tak tahu. Okey, tak apalah. Kita cakap ke dia nak sanad main jumpa. Sanad 6 buah kitab hadis main jumpa. Ada bersanad Ustaz yang tak tahu? Cakap walaon tu. Baik, itu saja daripada saya daripada Ustaz Wan Ji, insya-Allah. Terima kasih kami ucapkan. Dan kita mohon tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang apa orang kata bersama dengan kita. Terima kasih jugalah semua yang menonton, sama ada menyokong kita ataupun memaki hamun kita. Bagi saya mudah tuan-tuan, mudah. Saya tutup dengan ini. Maki hamun itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia dengan kita. Kalau kita maafkan, alhamdulillah. Tak maafkan, bila dia. Tetapi kalau kami bersabar, kita bersabar, di situ pahala kita, insya-Allah. Baik. Selamat malam tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Semoga ada manfaat. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Lawan goyak. Yang lawan tu sampai sama sendiri kita lawan.